Boleh. Bismillah. Celah. Wih. Tapi قال الشارح رحمه الله يدل لنا ما في صحيحين لما جاء بأبي قحافة يوم الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا فقال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وما في الصحيحين أيضا عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسبغ بالصفرة. زاد ابن سعد وغيره عن ابن عمر أنه قال فأنا أحب أن أصبغ بها. وما رواه أحمد وابن ماجه عن ابن وهب قال نقلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم. وعن أبي جعفر قال شمط عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم شمط عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخضب بحناء وكتم. Nah. Jadi apa ni disebut kata an Ibni Wahbin qala daqalna ala ummi Salamah fa akhrajat ilaina min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam min sya'rin Nabi. Jadi kami masuk bertemu dengan Sayyidatina Ummu Salamah. Kemudian beliau menunjukkan kepada kami rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa maqdubun bil hinna'i wal katam. Dan kami nampak rambut yang dikeluarkan oleh beliau tadi diinaikan dengan inai dan juga katam. Jadi rambut, maksud ni dalil sahabat menyimpan, isteri Nabi menyimpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Ja'far qala shamita 'arida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini telah putih dua arid ni. Di sini arid. Di sini pun putih juga. Nah, wa huwa faqadaba bi hinna'in wa katam. Dan Nabi menginaikan dengan hanna dan katam. Hinna. Wa an Abdurrahman as-Sumali qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yughayyiru lihiyatahu bima'is sidri. Adalah Nabi menukarkan warna janggut Nabi dengan ma'is sidri, atau air bidara. Wa ya'muru bi taghyiri sya'ri mukhalafatan lil a'ajim. Dan juga Nabi mengarahkan untuk mengubah warna rambut ini dengan, maksudnya kalau dah putih diubah kepada warna merah, iaitu dengan pakai inai, untuk membezakan dengan ajim. Ajim maksudnya orang-orang ajam. Wa fi hadis Abi Dzar inna ahsana ma ghayyartum bihi inna ahsana ma ghayyartum bihi الشيبة غيرتم به الشيبة نعم الهناء والكتم. إن أحسن ما نعم الهناء والكتم. Nah, jadi sesuatu yang terbaik untuk kamu ubahkan uban kamu adalah hinna'u wal katam, iaitu ubat inai dan juga katam. Akhrajahu al-arba'ah wa Anas dakhala rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa abyadul lihyah wal ra'si. Ada seorang lelaki yang masuk bertemu dengan Nabi yang dalam keadaan putih janggut dan rambutnya. Faqala alasta mu'minan? Maka Nabi bertanya, bukankah kamu orang beriman? Qala bala. Qala faqtadib. Maka Nabi kata, berinailah. Lakin qila innahu hadithu munkar. Dan riwayat kata hadis itu munkar. ولا يعارض ذلك ما ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يغير شيبة لتأويله جمعا بين الأخبار بأنه صلى الله عليه وآله وسلم صبغ في وقت وتركه في معظم الأوقات. Dan di sini disebut kata tidak menjadi masalah, tidak menjadi pertentangan di antara hadis yang menyebutkan bahawa Nabi tidak pernah menukarkan warna uban Nabi. Maksudnya diinaikan. Kerana takwil, jadi digabungkan di antara khabar ini bahawa Nabi kadang-kadang berinai dan Nabi meninggalkan inai pada kebanyakan waktu. Kadang-kadang, maksud sikit sangat Nabi berinai, tapi yang kebanyakannya Nabi tidak berinai. Fa akhbara kullum bima ra'a.
Jadi setiap orang, yang setiap di kalangan perawi meriwayatkan dengan apa yang mereka lihat. Jadi yang lihat kata Nabi berinai, maksudnya dia tengok pada waktu tersebut. Yang tengok Nabi tidak berinai, maksudnya kebanyakan waktu dalam keadaan itu. Itu maksudnya. Wa hadha at-ta'wilu kal muta'ayyan kama qalahu Ibnu Hajar. Jadi takwil ni kal muta'ayyan, ini yang ditayinkan, yang dimaksudkan. Walamma ulima min al-bab as-sabiqi wujudul bayadi fi sya'rihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nasaba irdafuhu bi babi khidabihi liyu'lama haluhu isbatan wa nafya wa fihi arba'atu ahadith. Jadi bila mana diketahui bahawa dalam bab yang sebelum ini bahawa Nabi mempunyai uban pada rambutnya, maka munasabahlah diletakkan babu khidab untuk kita ketahui sama ada Nabi memakai uban, memakai khidab ataupun inai ataupun tidak. Ini yu'lama haluhu isbatan wa nafya. Sama ada nak diketahui tentang isbat dan juga nafi baginda Nabi berinai ataupun tidak. Itu maksudnya. Sila. Qauluhu Hushaym. Naam. Bitasghiri wa huwa imamun thiqatun hafizu Baghdad. Wa qaulu Ibnu Umair بمهملات مصغر قالوا مع ابن لي أي حال كوني معه قالوا فقال ابنك هذا أي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك هذا على حسب همزة الاستفهام وهذا مبتدأ مؤخر وابنك خبر مقدم بقرينة السياق الشاهد بأن السؤال إنما هو عن ابنه هذا فالأصل أهذا ابنك ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم علم أن له ابنا ولم يعلم أنه هذا فاستفهم عن كون ابنه هذا وقال ابنك هذا. Baik. Faqala ibnuka hadha, ay faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnuka hadha. Nabi tanya, adakah ni anak kamu? Nabi tanya ketika jumpa dengan Sayyidina Abu Rimsah. Kan tadi dibaca dah hadis Sayyidina Abu Rimsah, Taimir Riba kan? Dia kan? Hadis sebelum ni. Jadi bila mana Nabi SAW jumpa dengan beliau, Nabi tanya, ibnuka hadha ala hazfi hamzatil istifham. Ini maksudnya ibnuka hadha. Ibnuka hadha maksudnya adakah ini anak kamu? Wa hadha mubtada'un muakhar wa ibnuka khabar muqaddam. Hadha tadi mubtada' muakhar, ibnuka jadi khabar muqaddam. Bi qarinati siyaq syahid, ana qarinah siyaq syahid, yang siyaq di sini ataupun dengan jumlah ayat ini, bi anna su'al innama huwa an ibnihi hadha. Karena yang ditanya sekarang ni adalah tentang anaknya tersebut, adakah dia itu. Fal aslu ahadha ibnuka. Jadi asalnya ahadha ibnuka, adakah ini anak kamu. Wa yahtamilu annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alima anna lahu ibnan. Ataupun dengan mungkin Nabi mengetahui bahawa Sayyidina Abu Rimsah ada anak. Walam ya'lam annahu hadha. Tapi Nabi tak tahu kata ni kah anak, maka Nabi nak pastikan, Nabi kata ibnuka hadha, maksudnya ini kah anak kamu tu. Tu. Fastafhama an kauni ibnihi hadha wa qala ibnuka hadha. Maka Nabi pun bertanya tentang anaknya itu, adakah ini? Faham? Maka Nabi pun tanya ibnuka hadha, faqultu na'am. Maka beliau pun menjawab na'am, ay faqultu huwa ibni. Fa na'am harfu jawab. Ma'ruf. Dan terus. Qaluhu faqultu na'am ay faqultu huwa ibni. Fa na'am harfu jawab. Wa qalu ashhadu bihi. يحتمل أن يكون بصيغة الأمر أي كن شاهدا على إقراري بأنه ابني ويحتمل أن يكون بصيغة المضارع أي أعترف وأقر به. Tadi yang saya sebut tadi ni, dia kata ni Allahumma salli ala Muhammad, kata ulama, wa qad ja'ala katsirun minal ulama, kata ni fal aslu fil nahyi annahu lit-tahrim. Tadi ni bab tadi, asal pada nahi, pada larangan adalah lit-tahrim. Hatta ta'tiya qarinatun tasrifuhu 'anit tahrim ila al-karahah. Sehinggalah datang qarinah yang mengubahkan daripada haram kepada makruh. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah,
An-nahyu hukmuhu idza warada an yatalaqqa bi isti'mali tarki ma naha anhu wal imtina' minhu aw an-nahyu mahmul aw nahya mahmulun ala al-hadari wal tahrim wal man'i hatta yashabahu dalilun min fahwa al-qissati wal khitab. Jadi kebanyakan nahi akan bawa kepada, maksudnya menunjukkan kepada meninggalkan sesuatu yang dilarang, dan nahi mahmulun ala al-hadar wat tahrim, dia akan bawa kepada makna tahrim. Wal man'i hatta yashabahu dalilun min fahwa al-qissati wal khitab, sehinggalah datang dalil yang daripada kisah dan juga khitab tadi, atau dalil min ghairi zalika yukhrijuhu min hadzal bab ila babil irsyad wan nadbi, daripada babul tahrim kepada babul irsyad. Maksudnya larangan tadi larangan makruh, dan kalau meninggalkan jadi dapat pahala sunnah. Itu. Wa qad ja'ala katsirun minal ulama kaunun nahyi kaunan nahyi fi babil adabi qarinatun sarifatun lahu min at-tahrim ila al-karahah. Dia kata ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahawa dengan larangan dalam bab adab itu adalah qarinah yang menyebabkan lari daripada bab haram tahrim kepada bab makruh. Jadi tadi semua bab adab. Pakai inai adab. Masuk masjid kaki kiri adab. Tu adab dia tak kenal dah. Jadi itu bab adab tu kan. Masuk tandas, nak kaki kanan ke kaki kiri, nak sikat rambut kanan ke kiri, nak pakai baju kanan ke kiri, nak makan tangan kanan ke kiri, dan tu semua berkait dengan adab. Jadi kata ulama, dalam babul adab ni adalah qarinah sarifah yang menyebabkan dia akan jadi berpaling daripada maksud haram kepada makruh. Itu maksudnya. Faham? Itu ya maksudnya. Nak sebut tadi ini mimbabil adab tu tak ingat. Kan? Mimbabil adab tu perkara yang daripada babul adab, itu yang jadi qarinah sarifah anit tahrim ila al-karahah. Itu maksudnya. وقوله أشهد به يحتمل أن يكون بصيغة الأمر أي كن شاهدا على إقراري بأنه ابني. نعم. kata ashhadu bihi. Jadi yuhtamalu an yakuna bisighatil amri. Ashhid bihi. Dia kata itu. Bukan baca ashhadu, baca ashhid bihi. Tolong jadikan syahid ya Rasulullah, tolong jadikan saksi ya Rasulullah. Ay kun syahidan ala iqrari bi annahu ibni. Nah, maksudnya jadilah kamu ya Rasulullah sebagai saksi di atas iqrarku bahawa ini anakku. Sebab apa? Sebab bimbang juga bila Nabi ibnu kahadha. Bila Nabi tanya tu jadi bimbang tu. Maka dia pun beritahu, Rasulullah tolong jadi saksi bahawa ini anak aku ya Rasulullah. Macam tu. Wa yuhtamalu an yakuna bi sighatil mudhari' ay a'tarifu wa uqirru bihi. Maksud ashhadu bihi, maksudnya saya bersaksi ya Rasulullah dan saya mengiktiraf bahawa ini anak saya ya Rasulullah. Maksud dia. Wa hadhihi al-jumlatu muqarraratan liqawlihi na'am ata bihi li bayani anna kullam minhuma yuhmalu jinayat al-akhar. Yahmiluna anna kullam minhuma yahmilu jinayat al-akhar bina'an ala ma'tida fil jahiliyah min mu'aqadati al-ba'di bi jinayati ba'dihi kama yadullu lidzalika qawluhu qala la yajni 'alayka wa la tajni 'alayhi. Dan jumlah ini apa dia? Wa hadhihi jumlah muqarrirah ni. Muqarriratun atau muqarriratan liqaulihi. Jadi jumlah ni muqarrir kepada kalamnya na'am. Ashhadu bihi. Jadi ini jumlah kepada apa ni? Yang takrirkan balik kepada kalam na'am tadi. Faqultu na'am ashhadu bihi. Ya, saya bersaksi dengan dia. Ataupun ya, wahai Rasulullah tolong saksikan bahawa ini anak saya. Boleh ihtimal dengan dua maksud. Baik. Libayani didatangkan ini kenapa? Libayani anna kullam minhuma yahmilu jinayatal akhar. Aywa, tamam. Jadi nak beritahu kata asyhadu bihi, saya bersaksi dengan perkara ni kerana orang Arab jahiliah pada ketika dulu. Kenapa dia jawab ini memang anak saya? Maksudnya apa dia? Dia nak maklumkan dengan maksud yang satu lagi. Apa dia? Nak maklumkan bahawa apa yang dia lakukan salah, maka saya akan tanggung.
Dan kalau jenayah yang saya lakukan salah, dia akan tanggung. Sebab tu dia kata, hada ibni ashhadu bihi. Maksud bukan nak maksud nak bagi tahu kata ni anak saya saja. Tapi ada maksud tambahan. Tambahan apa dia? Dengan bawa kepada apa yang difaham oleh masyarakat Arab jahiliah dulu, bahawa setiap apa yang dilakukan oleh si anak, si bapa akan tanggung. Dan yang dilakukan oleh bapa, si anak akan tanggung. Sebab tu Nabi tambah dengan jawapan apa? La yajni alaika wa la tajni alaih. Sebab tu Nabi sebut macam tu. Boleh faham tak? Sebab tu dia kata libayani anna kullam minhuma yahmilu jinayat al-akhar bina'an ala ma i'tida fi jahiliyati min muaqadati al-ba'di bi jinayati ba'dihi. Kama yadullu li dhalika qawluhu qala la yajni alayka wa la tajni alayhi. Ay bal jinayatuhu alayhi wa jinayatuka alayka. Maksudnya jenayah yang kamu lakukan, kesalahan yang kamu lakukan, kamu yang tanggung. Dan kesalahan yang dia lakukan, maka dia yang akan tanggung. Maka masing-masing tanggung kesalahan masing-masing. Wala tu'aqidu bi dhanbihi wala tu'akhadhu wala tu'akhadhu bi dhanbihi wala yu'akhadhu huwa bi dhanbika. Nampak tak? Jadi dia tidak akan diambil dengan kesilapan kamu. Maksud tidak jatuhkan hukuman disebabkan kamu yang melakukan kesilapan, dan kamu juga tidak akan diambil dengan hukuman kalau kata dia melakukan kesilapan. Jadi bukanlah anak mencuri bapa yang kena. Ni kita bukan juha ni. Juha boleh lah. Juha anak kambing, anak lembu masuk dalam kebun orang. Dia pergi sepak pak lembu tu, mak lembu. Anak kambing, anak kambing masuk dalam kebun dia. Dia bawa kayu, dia cari katok mak kambing. Orang kata, kenapa yang piti bayi mak kambing tu? Tak ajak, dia kata. Kalau dia ajak, macam mana boleh masuk dalam kebun ku, dia kata. Piti bayi mak. La tajni alaika alaih. Maksudnya dia tak akan menanggung dosa orang lain kan. Lagu binatang tak ada dosa pun. Lepas tu hukuman kita dengan binatang, dia kata bodoh macam lembu kan. Bodoh macam lembu. Mungkin benda lagi. Bodoh macam himar. Yang tu sebenarnya orang panggil apa? Sekadar misal sahaja. Sebab bodoh tidak boleh disandar pada lembu. Kerana lembu bukan laisa min sya'nihi an yaqbal ilm. Lembu bukan sya'nu dia, bukan tugas dia menerima ilmu. Bila tak boleh terima ilmu, macam mana nak kira dia menjadi bodoh? Dia nak kira bodoh tak bodoh ni, kalau dia ni boleh terima ilmu tapi tidak terima ilmu, baru dikira bodoh. Kita tak boleh kata dinding bodoh. Bodoh dinding ni. Tak boleh. Kerana dia tak boleh menerima ilmu. Boleh tak? Itu maksudnya. Bodoh kita ni. Bodoh kita. Sebenarnya bodoh tuan kita. Kan? Bodoh tuan kita bukannya bodoh kita. Boleh. Baik. Jadi dia hazaf mudah lah dia panggil. Nak kata bodoh kita ni. Parking wata. Padahal nak sebut bodoh tuan kita ni. Tapi hazaf mudah. Orang Melayu kita ni dia ada balarah banyak juga. Hazaf mudah dia banyak juga. Bengong lembu ni masuk tengah orang. Bengong tuan lembu ni lah. Lepas nak lembu. Lepas lembu mata. Dia nak kata kat tuan lembu. Tapi dia bubuh kat lembu. Tapi kalau tak faham, bodoh sungguh. Dia tak apa. Sebab tu bahasa orang panggil apa? Bahasa perli dan sebagainya penuh dengan orang Melayu. Orang Melayu suka perli. Dia suka sindir. Kan? Dia suka orang panggil tu kan. Sebab apa dia buat macam tu? Dan tu nauk minal adab. Adab kalau kata tuih, bahasa hati. Bila sindir, dia guna bahasa umum. Siapa bahasa? Dan Nabi juga guna bahasa sindir. Mabalu aqwamun, Nabi sebut itu. Apa kena dengan satu kaum yang sekian-sekian Nabi sebut. Nabi tak sebut orang. Jadi ada orang dia guna bahasa sindir untuk menyindir satu kaum yang tertentu. Kalau dia faham. Orang cerdik dia faham. Yang tak cerdik je buat kuno. Faham? Tu yang syarah mata tu. Lagi lawak lagi. Dia kata rupanya macam ni orang-orang yang duk memperjuangkan adab lah konon-konon apa semua ni. Saya tak perhati dengan orangnya, sebut binatang. Saya tak perhati dengan orang, sebut binatang. Allahu Akbar, ni kaum mana ni? Orang mana? Orang planet Pluto. Dia masalah apa ni, gurindam, syair digunakan dengan bahasa, dengan binatang dan sebagainya, itu biasa. Dan mana tak sebut nama orang. Kalau kamu bahasa sangat pada waktu tu, okey, kenal pada maksud.
Tapi bukan kita maksudkan dia tu macam binatang tu. Kita nak beritahu kata jangan jadi macam binatang tu. Nah. Lepas tu orang Melayu cuba tengok. Ketam mengajar anaknya berjalan lurus. Lagi berjalan lagi. Banyak kan misal kepada binatang. Ketam mengajar anaknya berjalan lurus. Dia tak sebut dengan benda, dia sebut dengan benda yang dia nampak depan mata dia. Arab pun sama. Guna bahasa yang sama. Faham? Jadi ini maksud kata apa? Jauh daripada adab. Hatta bukan adab tata susila ya. Lurah pun tak erti. Dia kadang-kadang menjawab dengan jawapan tersebut sebenarnya telah menjawab. Itu telah menjawab apa yang mereka telah sebut-sebut, perjuangkan tu. Itulah jawapan kita. Dia duk kata tu bukan jawapan. Nah, itulah jawapan. Dia ingat jawapan ni dengan hujah yang dia buat keluar. Nak buat keluar hujah macam mana? Dia buat keluar tak betul. Kona merata. Lari daripada teks yang disebutkan oleh para ulama. Betul kita nak bincang apa? Nak keluar hujah macam mana nak tolak. Dia pun tak faham. Dia nak keluar hujah. Dah kali guna bahasa apa? Guna bahasa ni. Guna bahasa Pali. Bahasa Pali faham tak? Tak faham juga. Tak faham juga. Dalil kata patutnya kena mengaji bahasa Melayu. Bagi bahasa Melayu. Tahu dulu tentang macam mana orang Melayu bermuamalah dengan dengan musuh mereka. Kawan-kawan dia tak maki. Kawan-kawan dia tak maki hamun. Dia tak kata dajjal. Dia tak kata celaka kat orang tu kalau geram. Rupanya kalau tulis macam tu lagi pedih. Rupanya pedihnya menusuk ke ulu hati dia kata. Itu yang kita nak. Sebab tu perang dengan pedang, dengan perang dengan qalam lagi rupanya ataupun dengan lisan, itu rupanya lebih berat lagi daripada pedang. Sebab dia kesan dia lama. Sebab tu bila Sayyidina di dalam bab syair nanti kan, Sayyidina Hasan kan, Kayak Ibnu Rahuya ada seorang sahabat Nabi Ibnu Rahuyah, bukan Ibnu Rahuyah, orang lain. Dia waktu dia nak pergi ke Madinah tu, Mekah, waktu Fathu Mekah dia sebutkan syair. Dia sebut syair tu, Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar kata fi misli hadha. Pada waktu macam ni kamu bersyair lagi? Nabi kata biarkan dia wahai Umar. Karena lidah ucapan yang keluar daripada lidahnya tadi lebih tajam daripada anak-anak panah. Dia akan lebih menusuk ke jantung-jantung dia. Dia tengok dalam bab syair. Adakah Nabi bersyair? Bab syair Nabi SAW. Baik. Mana tu? Tak mana? Dia kata la yajni alayka wa la tajni alayhi. Ay bal jinayatuhu alayhi. Bahkan bal ni bal apa? Idrab al-ibtal. Maksudnya lil ibtal, untuk batalkan. Bukan minta maaf. Bal li idrabil intiqal. Untuk intiqal maksudnya qala la yajni alayka wa la tajni alayhi bal jinayatuhu alayhi. Maksudnya untuk nak mengikrarkan yang sebelumnya. Bahkan jenayah anakmu tadi dia yang akan tanggung. Kesilapan yang dia buat dia akan tanggung. Kesilapan yang kamu buat kamu yang akan tanggung. Wala tu'akhadhu bi dhanbihi wala yu'akhadhu huwa bi dhanbika. Lianna asy-syar'a abtala qa'idatal jahiliyah. Qala ta'ala wala taziru waziratun wizra ukhra. Ayat di sini ya memang umumnya orang tak akan tanggung dosa orang lain. Tapi macam mana perkataan yang orang duk kata, kalau kata anak ni, anak perempuan, kalau kata buat dosa suami dia, isteri kalau buat dosa suami yang akan tanggung. Kalau anak-anak perempuan buat dosa ayah dia akan tanggung. Dia kena kesian kat ayah dia, jangan duk buat dosa apa semua sekali tu. Maksudnya tu kalau diihtimal dengan maksud kalau kata dia tidak menegur anak dia tadi. Faham tak? Kalau dia anak dia tak pakai tudung, dia tak pernah tegur anak dia tak pakai tudung. Maka setiap anak dia buat dosa tadi ni dan dia tak pakai tudung tadi ni, tertanggung kepada dia dengan sebab dia tak pernah tegur. Faham tak? Kalau buat kesalahan tu maksud dia. Jadi bukan maksudnya kalau kata dia dah tegur anak dia tadi, tiba-tiba anak tak pakai tudung juga, dia dah pesan dah kata tak boleh buat macam tu, anak tak pakai tudung juga, dah sekali dia juga tanggung dosa. Tak lah. Suami tak tegur isteri dia, kalau ada isteri dia buat benda yang mengaibkan, live dalam Facebook dan tu hala, tiap hari pula tu live, dia lah bini orang live pula lepas tu dia lagi live pula, bukan live yang ada orang yang live niaga. Dan ni macam-macam tu. Niaga. Ustaz-ustazah pakai kita sekirah dah ni 5 minit. Hai, Assalamualaikum. Sihat. Pening kita tengok. Bini orang. Tapi duk buatlah geruk kan. Buat geruk lah.
Tak apa je, tak ada masalah apa pun kan. Saya cakap elok-elok tak apa je. Tapi masalah letak dekat sangat dengan hidung tu. Yang kami nak beza sama ada hidung ataupun lutut kan. Nak cerita sebelum dia rapat dengan muka, letak dia jauh sikit kan. Janganlah tunjuk sangat. Ataupun tak gambar bunga. Hai, Assalamualaikum macam ni. Gambar tu kan, tapi dengar suara dia, Assalamualaikum macam ni. Nak bagi kita sekirah kan nak tengok muka dia. Tak apalah. Tapi nak perempuan ni dia sepatutnya kena lebih ni lah, lebih berhati-hati lah bab-bab tu. Tamam? Lepas tu apa ni, kalau kata buat benda yang tak elok contohnya, buat benda yang tak elok, maka suami tak tegur. Suami dayus. Tak tegur langsung dengan kesilapan yang dia lakukan. Yang tu yang dimaksudkan, kata dia akan tanggung apa yang suami isteri dia buat tadi, karena di bawah tanggungan dia. Bukan secara umum lah, bukan secara umumnya, maksudnya sepanjang masa kalau dah tegur pun kena tanggung juga. Tak lah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Qauluhu qala wa ra'aytu ash-shayba ahmar, ay qala Abu Rimsata wa ra'aytu ash-shayba ahmar bil khitab, wa fi riwayat al-Hakimi wa shaybuhu ahmar makhdubun bil hinna. Nah, dalam riwayat Imam Hakim disebut jelas syaibuhu ahmar makhdubun bil hinna. Maksudnya rambutnya merah, uban Nabi merah kerana diinaikan dengan hinna. Itulah disebut makhdubun bil hinna. Tamam? Jadi seolah-olah dalam hadis ni jelas menunjukkan bahawa Rasulullah berinai. Ra'aitu syaiba ahmar. Qala Abu Isa, qala Abu Isa yani nafsah, لأن هذا من كلام المصنف. Ini musannif sendiri yang sebut, Imam Tirmidzi. Terus takniyah. وتكنية الشخص نفسه غير مذمومة لغلبة الكنية على اللقب. Nah. Jadi apa ni, seorang mengkunyahkan dirinya sendiri itu tidaklah dicela. Kenapa? Lighalabatil kunyati 'ala al-laqab. Kerana lebih apa ni, kuat kunyah daripada laqab. Wa katsiran ma yaqulu syaykhuhu Al-Bukhari fi sahihihi. Dan ini yang banyak disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Wa jami' tasanifihi qala Abu Abdullah wa yuridu nafsah. Yang dia maksudkan diri dia. Jadi tak mazmum untuk kita kenalkan kita dengan gelar tersebut. Baik, qauluhu hadha ahsanu shay'in ruwiya fi hadha al-bab, ay hadha al-hadith ahsanu riwayatan ruwiya fi bab al-khidab. Wa qawluhu ahsanu riwayatin hadha al-hadith ahsanu riwayatin ruwiya fi bab al-khidab. Nah, ini adalah hadis yang terbaik yang diriwayatkan di dalam bab ini. Nanti kita tengok Imam Tirmidzi, Imam Bajuri tambihkan perkataan hadzal hadis ahsanu syai' ruwiya fi hadzal bab. Apa maksud dia yang disebut oleh Imam Tirmidzi dalam kitab-kitab dia? Adakah bermaksud hadis itu sahih ataupun tidak? Itu disebut qauluhu wa afsar fi nusqatin wa afsaruhu. Ini bidhamir ay akshifu an halihi. Ini aku telah menerangkan tentang hal keadaan hadis tersebut. Wa awdah min at-tafsir bermakna al-kashfi wal-idah. Ini tafsir dengan maksud kashf wal-idah. Tanbih kathiran ma yaqulu, kashf maksudnya idah, maksudnya menerangkan. Tafsir maksudnya kashfu, maksudnya menjelaskan, menerangkan. Tanbih, peringatan penting. Kathiran ma yaqulu al-musannifu fi jami'ihi. Banyak kita akan temui kalam al-Imam Tirmidzi dalam kitabnya, dalam Jami' Tirmidzi. Hadza asahhu syai'in fil bab. Kita akan jumpa banyak dalam Sunan Tirmidzi perkataan tu. Hadza asahhu syai'in fil bab. Ini yang paling sahih dalam bab ini. Ini dalam sahih dalam bab ini. Baik, adakah hadis itu maksudnya sahih? Kata beliau, wala yalzam min hadhihi al-ibarah kama qalahu an-Nawawi fil Adhkar. Seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Adhkar, sihhatul hadis, maksud tidak lazim dengan ibarat ini bermaksud sahih hadis tersebut. Fa innahum yaquluna hadza asahhu ma fil bab. Karena para ulama hadis ketika menyebutkan ini adalah hadis yang paling asah dalam bab ini, wa in kana dha'ifan, walaupun hadis itu dhaif, tapi disebut asah fi hadzal bab. Wa muraduhum
annahu arjah ma fil babi aw aqalluhu dha'fa. Maksud yang dimaksudkan oleh imam tadi, kalau kata dia sebut asahhu fi hadzal bab, hadza asahhu syai'in fi hadzal bab, ini paling asah dalam bab ini. Maksudnya apa? Saya tengah hadis tu dhaif, maksudnya yang dhaif dia paling tinggi sekali. Maksudnya dhaif paling tinggi, dhaif dia paling ringan sekali dibandingkan dengan hadis yang dhaif yang lain. Yang inilah yang ringan sekali. Dan ini hadza asahhu syai' fi hadzal bab. Ini hadis yang riwayatnya paling terbaiklah dalam bab ini. Nah, paling asah dalam bab ini. Walaupun hadis itu dhaif, maksudnya apa dia? Aqallu dha'f, yang kurang dhaifnya, maksudnya itu. Jadi janganlah kita buka dalam kitab hadis mustalah kita Imam Tirmizi, kita jumpa hadza asahhu syai' fi hadzal bab, terus kita kata ini hadis ni Imam Tirmizi kata sahih. Kata mana Imam Tirmizi kata sahih? Dia kata ni hadza asahhu syai' fi hadzal bab. Orang gelak lepas tu. Nah, maksud kita tak faham istilah al-Imam Tirmizi dan juga muhaddisin. Tamam. Qauluhu لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم lam يبلغ الشيب، أي لم يبلغ الشيب الكثير حتى يحتاج للخضاب، فتنافي هذه الروايات الأخبار الدالة على الخضاب. Jadi ay lam yablugh asy-syayb al-katsir. Jadi Nabi tidak sampailah uban Nabi banyak sehingga memerlukan Nabi untuk memakai inai. Fatunafi hadhihi riwayat al-akhbar ad-dallata 'ala al-khidab. Maka khabar ini, nah, yang apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, yang mana akhbar ini? Fatunafi hadhihi riwayat fatunafi hadhihi riwayati, na'am, hadhihi riwayatu, na'am, fatunafi hadhihi riwayatu al-akhbar ad-dallata 'ala al-khidab. Jadi fa'il. Maka riwayat-riwayat ini akan bercanggah dengan apa? Dengan khabar yang menunjukkan kepada Nabi khidab, memakai inai. Wa yahtaju li hamliha 'ala anna ar-rawi ishtabaha 'alaihi al-hal. Maka kita perlu pada tanggung, maksudnya tadi riwayat-riwayat tersebut, li hamliha yakni li hamli al-akhbar tadi, 'ala anna ar-rawi ishtabaha 'alaihi al-hal. Rawi jadi ishtabah, jadi keliru dalam hal tadi. Faltabasa alaihi humrat asy-sya'ri al-qalqiyah allati tadhhar fi atraf asy-sya'ri taratan qubayla asy-syayb bi humratil qida. Jadi kadang-kadang perawi tadi dia tersilap, dia ternampak dengan warna merah pada rambut tadi, yang rambut tadi sebenarnya merah bukan merah inai, merah qalqiyah. Merah tu merah kejadian. Kerana kita dah makruf kata merah, dia sebelum jadi uban, dia akan merah dulu rambut, kemudian baru jadi uban. Faham tak? Jadi dia nak ingat kata merah tu adalah merah inai. Maka dia sebut kata Nabi berinai pada waktu tu. Sedangkan ishtabah, dia keliru pada waktu tu. Seperti yang dibahas oleh para ulama. Wa fi hadha ta'lil waqfah. Nampaknya li'annahu la yuntiju al-mu'allal wa yujabu bi'annahu illatun li mahzuf wa taqdiru innama lam yakun sahihan li'anna riwayat ila akhirih. Dia kata hadha ta'lil waqfah. Ta'lil dengan sebab ini yang kita kata tadi ni. Maksudnya apa ni? Kita kata mungkin disebabkan kerana perubahan tadi, kerana qalqiyah, bukan kerana iltibas. Maksudnya istabaha, orang yang melihat tadi dia keliru. Kata ta'lil ni waqfah lianna la yuntiju al-mu'allal. Yang ni ada kaedah ni, saya pun tak apa nak pasti ni kaedah ni. Kita tangguh dulu ni. Hadha ta'lilu waqfah. Mana tu? Nah ni. Tamam. Dia kata di sini, dia kata wa fi hadha ta'lil, apa? Mati. Dia connect. Dia biasa. Apa? Ni rekaman. Rekam ni kan? Mana tu? Mana Siraj? Rekam ni. Biasa. Dia kata
Baik. Lianna di sini adalah ta'lil. Faham tak ni? Sebab Syekh sebut di sini, dia kata hadza ahsanu syai' ruwiya fi hadzal bab wa afsar. Ini adalah bab yang terbaik, dia kata. Ini hadis yang terbaik pada bab ini. Baik. Kenapa? Lianna riwayati sahihata annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yablughi syaibah. Dia kata fi hadha ta'lil waqfah. Betul tak? Sebab kita duk bincang sekarang ni masalah berkenaan dengan Nabi ni pakai inai ke tak pakai inai. Al-Imam Tirmizi ta'lilkan, kata rambut Nabi tak banyak uban sehingga memerlukan kepada inai. Betul tak? Dalam hadis yang kita baca, diletakkan hadis tersebut kata Nabi pakai inai. Kan Sayyidina Abu Rimsah sebut jelas-jelas tu, wa ra'aitu syaiba ahmar. Wa ra'aitu asy-syaiba ahmara. Maksudnya rambut uban Nabi warna merah. Boleh? Kerana dia kata apa? Hadza ahsanu syai'in ruwiya fi hadzal babi wa afsar. Lianna riwayati sahihata annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yablughi syaiba. Ini hadis yang paling ahsan dalam bab ini dan paling afsar. Paling mentafsirkan kepada hadis yang lain-lain berkenaan dengan qidha. Kenapa ta'lilnya ni? Lianna ni ta'lil. Ni ta'lil kepada sebab apa hadis ni jadi yang terbaik. Yang jadi terbaik dalam bab ini. Kerana riwayat-riwayat yang sahih bahawa Nabi SAW tidak sampai rambutnya sehingga perlu kepada berinai. Baik, sekarang disebut sini apa dia? Hadha ta'lilul waqfah li'annahu la yuntiju al-mu'allal. Kerana tak menatijahkan apa-apa pun. Dia kata tak menatijahkan mu'allal begitu. Dan wa yujabu bi annahu illatun li mahzuf. Ada ulama jawab kata tak, li'anna riwayat sahihah ini maknanya dia illah illah dia mahzuf. Apa takdir illah mahzuf tadi ni? Takdir innama lam yakun sahihan li'anna riwayati ila akhirih. Jadi takdir dia sebenarnya dia dah hazaf di sini. Dan hadza ahsanu syai'in ruwiya fi hadzal babi wa afsar. Kenapa? Wa innama lam yakun sahihan. Kenapa dia tak jadi sahih? Walaupun hadis ini ahsan syai' fi hadzal bab. Faham? Tak faham? Hadis ni riwayat dia dalam bab berkenaan dengan qidha sahih. Paling asah. Faham? Kalau orang kata apa hadis yang kata Nabi pakai inai? Ni hadis dia. Hadis Sayyidina Abu Rimsah tengok Rasulullah rambutnya merah. Hadza ahsanu syai'in ruwiya fi hadzal bab wa afsar. Tapi riwayat yang lebih sahih bercanggah dengan ini. Itu maksud dia. Faham tak? Lianna riwayat sahihata annahu sallallahu alaihi wasallam lam yablughi syaiba. Faham tak? Sebab tu dia di sini takdir daripada wa innama lam yakun sahihan. Lianna riwayati as-sahihata kaza wa kaza ila akhiri al-bab. Ini maksud dia kata apa? Bila Imam Tirmizi riwayatkan hadis, keluar hadis Abi Rimsah, Nabi rambutnya merah. Kata Sayyidina Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi, ini hadis yang terbaik pada bab ini. Maksudnya kalau pada bab orang yang kata Rasulullah pakai rambut uban Nabi ditutup dengan inai, ini yang terbaik bab ni. Tapi yang terbaik bab ni maksud aku bukan paling sahih. Karena terbaik pada bab ini mungkin dia dhaif. Tapi dhaifnya aqallu dha'af. Dan sesungguhnya kata beliau innama, ni dia punya takdir kepada jawab illah dia. Takdir illah dia yang mahzuf apa dia? Tetapi sesungguhnya apa dia? Hadis ini tidaklah sahih, lam yakun sahihan. Kerana apa? Li'anna riwayatis sahihah. Baru jawab balik. Maka riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan bahawa Nabi tidak sampai pun ubannya untuk memerlukan kepada memakai inai. Itu jawapannya. Ni orang panggil apa? Dia orang panggil sina'ah kepada Al-Imam At-Tirmizi dalam cara memberikan jawapan tadi. Itu maksudnya. Boleh tak? Wa Abu Rimsah ismuhu Rifa'atu bin Yasribi Taimi. Faham tak ni? Ada yang tak faham? Ta'lil ni? Ada yang tak faham?
Faham? Faham ni? Alif faham? Dan sanggup lambat tu sambil memikir tu dia lah. Ya. Faham betul ke? InsyaAllah. Dalam Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, memang antara adab guru dengan murid, nak boleh tanya kat anak murid dia faham ke tak faham. Tok guru tak boleh tanya anak murid faham ke tak faham. Tok guru kena test anak murid tu dia faham ke tak faham. Sebab apa tok guru tak boleh tanya anak murid faham ke tak faham? Kerana kemungkinan akan jadi dua sebab. Anak murid akan tipu ketika tu kata dia faham, dan padahal dia tak faham. Dia akan melahirkan dia sebagai penipu pada waktu tu. Betul. Dia akan jadi tipu waktu tu. Kerana tok guru tanya faham tak faham, dia bimbang tu kawan-kawan dia berasa hati kalau dia tak faham. Dia kata saya tak faham Ustaz. Lepas tu Ustaz nak kena terang lagi. Tok guru nak kena terang balik. Kawan-kawan tension dah, kata kami faham dan dia tak faham lagi. Jadi dia pun terpaksa tipu pada waktu tu, kata dia faham. Bukan Alif, siapa pun. Kan? Siapa pun dia akan kata macam tu, dia tahu. Jadi kawan-kawan marah pula, faham bila. Sebab tu antara adab guru dengan murid. Jadi Ustaz pun tadi telah tidak beramal dengan adab tu. Sebab Ustaz pergi tanya. Ustaz pergi tanya pula, faham tak faham? Faham tak faham? Lepas tu lambat. Faham. Nampak? Itu nampak qarinah kepada tak faham. Tapi buat faham. Ya. Tapi mungkin faham. Tapi dia faham terus. Waktu tu tengah duk tu faham. Faham. Boleh jadi juga. Kan? Jadi kemungkinan dia akan boleh jadi yang panggil apa? Tipu. Baik. Kalau kata dia jawab tak faham pula, sedangkan dia faham, maka pun tipu juga. Nampak? Jadi dia akan boleh jadi dua. Kalau dia jawab faham, padahal dia tak faham, dia tipu. Kalau dia jawab tak faham, padahal dia orang panggil apa? Macam mana dia faham? Ada dalam Tazkiratus Sami' disebut. Jadi dua keadaan dia akan jadi orang tersebut. Dia akan jadi dua keadaan ketika tok guru tanya kat dia, faham ke tak faham? Mana Tazkiratus Sami'? Mana Tazkiratus Sami'? Tengok belakang tu. Ambil kitab. Warna biru. Tu. Nombor 3. No. Tu. Ya, sambung. Tengok. Walidzalika qila la yanbaghi lisyaikh an yaqula lit-talib fahimta? Tengok ni. Tak sepatutnya bagi guru bertanya kepada muridnya, hal fahimta? Kamu faham tak? Illa idza amina min qawlihi na'am. Kecuali tok guru tadi dia yakin, kata anak murid dia rasa yakin dalam hati dia bahawa anak murid dia akan kata na'am. Qabla an yafhama. Fa in lam ya'man min kadhibihi li haya'in aw ghairihi fala yas'aluhu an fahmihi li'annahu rubbama waqa'a fil kadhibi biqawlihi na'am. Kenapa? Kalau dia tidak yakin, kata anak murid dia akan jawab na'am. Fa in lam ya'man min kadhibihi li haya'in aw ghairihi fala yas'aluhu an fahmihi. Jadi kalau kata dia tak rasa aman, mungkin anak murid dia akan jadi tipu nanti kerana malu ataupun dengan sebab lain, maka jangan tanya dia tentang faham dia. Ya annahu rubbama waqa'a fil kadhib. Kerana kemungkinan dia akan menipu. Bi qawlihi na'am. Faham? Ya. Lima qaddamnahu minal asbab bal yatrahu alaihi masaila kama zakarna. Tapi yang patutnya tanyakan masail kepada dia. Cuba syarah balik. Faham ke tak faham? Apa yang kamu faham dengan saya syarah? Itu sepatutnya. Baru kita tahu anak murid tadi faham ke tidak faham. Nampaklah? Fala yatrah alaihi al-masail ba'da dhalika illa an yastad'i at-talibu lidhalik lihtimali qajalihi bi zuhuri khilafi ma ajaba bihi. Tamam? Banyak tu ulama sebut dalam kitab. Jangan tanya sebab takut anak murid tipu. Faham tak Alif? Tak ada yang tak ada.
Cuba syarah balik Ustaz kata tadi. Yang tak ni Ustaz kata. Dah saya suruh Samek buat apa? Dah suruh Samek buat apa? Tak, jangan syarah tadi ni. Ta'lil tadi ni apa dia? Hadis bab inai ni dalam bab ni yang paling terbaik, yang paling rendah dia punya hak doa dia. Tahap doa dia. Oh, ganu. Lagi. Tapi dalam banding dengan hadis-hadis lain dia tak sesuai, dia bukan hadis sahih. Hadis-hadis doa juga. Tak faham. Sekali lagi. Dia dalam bab ni saja dia yang terbaik lah. Tapi dia bukan hadis yang sahih. Lepas tu li'anna riwayati sahihata tu apa dia? Kenapa dia taklilkan dengan tu? Tak payah tengok atas. Tak payah tengok bawah, tengok atas. Dia kat matan tu, bukan ke bawah. Yang dalam bab ni dia kira tu doa. Lepas tu? Lepas tu li'anna riwayati sahihata annahu sallallahu alaihi wasallam lam yablughi syaiba tu dia. Maknanya dalam hadis yang sahih yang rambut Nabi ni tak menyampaikan untuk beringat. Maknanya pada di situ ni. Tahu sebenarnya ente dah bahagi apa ni kesimpulan. Bukan ente syarah kepada ibarat. Maksudnya ente baca ibarat, ente buat kesimpulan. Kesimpulan tu betul. Sebab kesimpulan tu Ustaz dah bagi tahu dekat 300 kali dah. Kesimpulan tu banyak kali dah, maksudnya Ustaz maklum kan. Maksudnya riwayat yang paling sahih Nabi tidak berinai. Baik. Cuma sekarang ni kita nak faham ibarat ni. Bila kita syarah kitab, kita nak kena bagi orang faham ibarat kitab tu. Bukan syarahkan kesimpulan kita. Sebab orang tak akan faham ibarat sampai bila-bila kalau kita bagi kesimpulan saja. Cuma Ustaz sekarang ni nak bagi faham ibarat ni apa dia. Kenapa Al-Imam Tirmizi sebut macam tu. Jadi bila kita baca Quran nanti, kita tahulah sebab apa dia sebut macam tu. Jadi Ustaz ulang balik. Dalam bab ni, Imam Tirmizi bila sebut qala Abu Isa hadza ahsanu syai'in ruya fi hadzal bab wa afsar. Dia kata itu. Imam Tirmizi kata dalam bab khidab ini, yang bila mana hadis Abu Rimsah riwayatkan, kata Nabi berinai. Maksudnya dia tak sebut berinai lah, tapi riwayat berinai itu ada dalam kitab Mustadrak Imam Hakim. Dalam Mustadrak sebut jelas-jelas kan, muka surat sebelum tu dalam syarah tengok dia sebut apa? Wa syaibuhu ahmar makhdubun bil hinna. Maksudnya rambutnya merah, apa ni, inai Nabi merah kerana diinaikan dengan hinna. Jelas-jelas sebut. Okey, Imam Tirmizi kata apa? Hadza ahsanu syai'in ruya fi hadzal babi wa afsar. Ini adalah yang terbaik diriwayatkan pada ini bab. Maksudnya bab berkenaan dengan khidab. Hadis ini yang ahsan syai'. Nah, tiba-tiba dia sebut li anna riwayatis sahihah. Seolah-olah macam taklil tu tak kena. Faham tak? Patutnya taklil dia apa dia? Kerana hadis berkenaan dengan ini disebutkan sekian. Patutnya gitu. Tapi tak, dia tukar. Tetapi, kenapa? Bukan tetapi. Kerana hadis-hadis riwayat yang sahih menunjukkan kata Nabi tidak sampai pun ubannya untuk dipakai inai. Sepatutnya dia kena sebut kerana ini kerana kenapa ini yang terbaik? Ini kerana hadis ini sepatutnya dia kena taklilkan itu. Tiba-tiba dia taklilkan dengan benda lain. Sebab tu kata di sini apa dia? Hadza ta'lilu waqfah. Taklil ini macam seolah-olah macam tergantung. Tergantung kat mana ni? Kerana li'annahu la yuntijul mu'allal. Kerana dia tak melahirkan natijah kepada apa yang dibincangkan. Faham tak ni? Syarah tu macam kan ni. Ahli usul fiqh ni. Tidak. Kerana dia tak bincang dengan taklil yang sepatutnya. Sepatutnya dia bagi tahu tentang hadis tu. Tiba-tiba dia cerita pasal hadis lain. Jadi sebab tu kata ulama dijawab balik. Di sini ada berlaku hazaf. Apa dia? Illah dia mahzuf. Takdir dia apa dia? Wa innama lam yakun sahihan. Tu baru taklil. Jadi kita kata macam mana? Kalau nak baca betul dia, hadis ini kata Imam Tirmizi yang terbaik pada bab ini. Tapi dia tak sahih. Innama lam yakun sahihan. Lianna, baru jawab.
baru bagi ta'lil. Kenapa hadis ni walaupun dia terbaik dalam bab ni tapi dia tak sahih? Kerana ada lagi riwayat yang lebih sahih yang menceritakan bahawa Nabi tidak berinai. Itu kita faham? Saya ajak ni nak suruh faham ibarat tu. Bila faham ibarat ni, nanti kita mengajak ke orang, kita tak jadi gelong. Faham? Kita tak belah syarah sampai kat bab ni je. Sebenarnya jadi kita bagi kesimpulan lah. Jadi akhirnya murid tidak akan faham juga macam mana nak faham ibarat dalam Imam Tirmizi, Imam Bajuri. Imam Bajuri bagi jelas ni. Wa fi hadha ta'lilu waqfah. Ta'lil dalam bab ini waqfah. Maksudnya apa? Tergantung. Kenapa? Li'annahu la yuntijul mu'allal. Karena dia tidak menatijahkan apa yang telah ditaklilkan tu. Nah. Wa yujabu bi annahu illatun li mahdzufin. Jadi dijawab balik bahawa ini adalah illah kepada yang mahzuf. Illahnya mahzuf. Apa dia illah dia? Innama. Takdir dia innama lam yakun sahihan. Hadis ni ahsanu syai' fi hadzal bab. Lakin innama lam yakun sahihan, tapi dia tak sahih. Hadis tu tak sahih. Lianna ar-riwayati as-sahihata annahu sallallahu alaihi wasallam lam yablughi syaiba. Tu faham? Faham tuan-tuan? Alif? Balik tengok balik. Ulang balik. Kita nak ni, kadang-kadang memang kita boleh syarah, tapi depan tok guru dan kita tak boleh nak syarah. Sama saya pun. Kalau suruh Syekh Ahmad suruh taklil dia jam terus. Tolong syarah balik kat saya. Syekh kata, selalu saya sebut dia, saya tahu kamu faham, tapi nak takbir balik susah. Nak ulang balik macam ayat Syekh tu susah. Itu husnuzan Syekh dekat kita. Tapi sungguh husnuzan Syekh tadi naknya memberi kesan. Lepas tu guru kena baik sangka dengan anak murid dia. Kata dia faham insya-Allah. Nanti dia boleh syarah balik. Cara tu. Cara. Baik. Wa Abu Rimsah ismuhu Rifa'atu bin Yasribi at-Taimi. Dan nama ibu ismu Rifa'ah ibnu Abu Rimsah ismuhu Rifa'ah ibnu Yasribi at-Taimi. Insya-Allah kita baca macam ni, sekurang-kurangnya kita orang panggil mendalami betul Syama'il dengan riwayat Imam Tirmizi. Jadi kita taklah baca saja, duduk ulang banyak kali dah. Tapi nak baca yang macam Imam Bajuri sebut. Kadang kalau kita baca tulisan hadis, kemudian kita macam kita buat daurah, kita kata kita akan baca juga di bawah, tapi kita ambil yang perlu saja. Kadang-kadang hak jenis ini kita tinggal. Ya tak? Kadang kita tak nak tinggal sebab kita nak kena baca semua. Lepas tu saya beritahu yang mana saya tak ada syarah, saya akan buat bainal qausain. Ni tinggal dulu nanti. Ni tinggal dulu. Ni sat dulu. Sepanjang kita syarah ni saya ingat lagi ada rasanya 2 tempat kot saya tinggal. Ataupun 3 tempat yang saya tinggal. Kebanyakan hari kita syarah kan. Ada 2 tempat yang saya tak pasti maksudnya. Baik, faham ni lah? Tak, ibarat Imam Bajuri ni faham lah. Yang penting kita faham ibarat tu. Antara guru-guru kami kalau di Mesir ni yang syarahan yang mereka ni lebih kepada tahlil ibarat, bukan keluar daripada kitab mata ni untuk faham ibarat. Ada 3 orang syekh yang saya faham betul-betul, mereka ni mentahlil ibarat betul-betul. Tapi dia Syekh Ahmad Mamduh, Syekh saya, Syekh Muhammad Said Hanbali. Yang kedua, yang ketiga Syekh Said Shaltut. Yang ni mentahlil ibarat betul-betul. Jadi kalau kamu baca kitab tu, dia akan kau main tentang ibarat tu sampai kamu faham betul-betul ibarat tu. Itu ya. Yang tu paling penting sebenarnya. Bukan syarah hadza ahsanu syai' ruya fi hadzal bab wa absar. Lianna riwayat as-sahihah annahu sallallahu alaihi wasallam lam yablugh asy-syaiba. Riwayat as-sahihah annahu sallallahu alaihi wasallam lam yablugh dhalik. Syarah kat tu ya. Tang ta'lil tak syarah pun. Kalau anak murid duk sonok tang syarah tu je. Tak faham pun dia punya ta'lil al-Imam Bajuri. Bukan ini kita faham macam mana yang dimaksudkan oleh Imam Bajuri. Lepas ni kalau kata kita nak terjemah senang lah. Kalau nak terjemah senang lah bab ni bila boleh terjemah tadi. Kalau tak faham takdir ni, tak boleh nak terjemah. Terjemah kita akan jadi tergantung. Tergantung seperti mana ayat ni nampak seolah tergantung. Padahal tak tergantung pun. Kerana dia perlu takdir. Kerana Arab dia suka ijaz. Dia suka ringkas. Dan juga kitab ni kitab ilmu. Kitab yang dibaca oleh ahli alim. Jadi kalau kitab semua dibahaskan dengan apa ni, ditahlil ibarat dia semua, maka bodoh pun boleh baca, cerdik pun boleh baca. Faham?
Sebab tu kata ulama, laula dhamir, la apa? La amilal hamir, apa dia? La fahimal hamir. Laula dhamir la fahimal hamir. Kalau tak kerana dhamir, himar pun faham kitab. Faham tak? Maksudnya keldai pun boleh faham kitab kalau tak kerana dhamir. Tapi sebab ada dhamir, jam tu. Orang hak tak erti, tak boleh baca kitab. Tidak. Orang tak erti kitab, tak boleh baca dhamir, tak tahu nak balik ke mana. Tak boleh baca lagi kitab. Kenapa? Kerana dhamir tu nak bagi beza antara orang ni erti baca, tak erti baca. Lepas tu kata ulama, laula dhamira la fahima al-hamir. Al-hamiru. Kalau tak kerana dhamir, himar pun faham. Keldai pun boleh faham kitab. Lepas tu nak suruh beza antara binatang himar tadi dengan kita, maka kita kena mengaji. Hamir tadi sebenarnya apa dia? Tu hanya kinayah kepada orang yang tak cerdik. Maksudnya kalau tak kena dhamir, orang yang bodoh macam himar pun boleh baca, maksudnya itu. Maksud semua orang boleh baca. Sebab tu kita tengok kitab ulama-ulama kita Jawi, dia tulis macam tulis kitab Arab. Dia ada balik dhamir, dia ada balik apa semua ni. Kenapa? Laula al-hamir la fahima laula dhamir la fahima al-hamir. Nanti himar pun boleh baca, maksudnya orang semua boleh baca. Dan tujuan dia tulis kitab tu untuk apa? Nak suruh orang mengaji. Kenapa mengaji dengan guru yang sepatutnya? Kerana baru dia akan fahamkan kamu dengan ni. Kerana ilmu agama bukan baca sendiri. Ilmu agama ni kena mengaji. Itu sebab dia ulama tulis kitab, ada yang payah, ada yang senang. Senang pun kena mengaji juga kalau kita perlu mengaji. Kecuali kitab tu kitab bacaan. Tu lain. Madza ya'ni fi intima'il Islam, itu kitab bacaan. Kan mengajak di masjid. Mengajak masjid baca kitab Madza ya'ni. Heran kita. Bacalah kitab tu Qaridah ke? Bacalah kitab apa ni? Bakurah ke? Baru tu Itu baru madza ya'ni lintima'il Islam. Baru apa sebab kenapa saya berintimak dengan Islam ni? Saya nak pegang Islam kerana akidah apa? Dah kali madza ya'ni lintima'il Islam tak tahu akidah apa. Akidah ahli sunnah wal jamaah ni apa dia akidah ahli sunnah wal jamaah ni? Asy'ariyah Maturidiyah kan akidah ahli sunnah wal jamaah ni akidah ahli sunnah wal jamaah rojak. Rojak campur. Boh habis semua sengkuang ada. Lagi apa ni, timun ada. Dia buat bid'ah sikit, boh kali dengan apa ni, boh naga. Boh naga apa dalam rojak. Lagi bid'ah lagi, boh lagi sekali dengan boh mata kucing pun dah dalam rojak. Toi. Baca sikit. Haddatsana ya Abu Rimsah wa Abu Rimsah ila akhirih lamma kana fi ismi Abi Rimsata wa nasabuhu ittirab bayyanahu fi ba'd an-nusakh biqawlihi wa Abu Rimsata ila akhirih fa hadha min maquli Abi Isa lakin kana al-awla an yuqaddima dhalika fi bab as-sabiqi li taqaddumi dhikri Abi Rimsata fihi. Nampak tak? Kerana dia kata kerana Abu Rimsah ni masih disebabkan kerana berlaku ittirab, berlaku percanggahan ataupun kekeliruan pada nasab nisbah dia. Abu Rimsah At-Taimi Yathribi, pasal dia jadi berlaku kekeliruan banyak, ittirab ataupun berlaku percanggahan banyak, maka Al-Imam Tirmizi menjelaskan di dalam sebahagian nuskhahnya dengan sebut wa Abu Rimsata. Dan Abu Rimsah gelarannya begini. Jadi ini adalah kalam Al-Imam Abu Isa Tirmizi. Tetapi lebih aula je kata Syekh Imam Bajuri, sepatutnya beliau mendahulukan gelaran tersebut, perbincangan tentang masalah tadi pada bab sebelum ni. Kerana bab sebelum ni dah ada nama Sayyidina Abu Rimsah, tidak? Hadis yang kata dia datang bawa anak dia tu. Dia datang bawa anak dia, tengok dia kata urituhu. Dan dilihatkan Nabi SAW dan kata hadza Nabiullah. Itu kan hadis sebelum ni kan? Jadi sepatutnya disebut di situ siapa Abu Rimsah, tapi tak ditakhirkan di sini. Sepatutnya lah kata Syekh. Ni orang panggil bacaan komentar ni. Dia komen. Komen dengan adab lah. Lepas tu kalau kita kalau perasan balik, kalau baca kitab-kitab ulama ni, kalau dia komen pun ataupun dia nakalkan komen orang lain terhadap kitab tu, mereka akan cari jawapan. Macam mana nak jawab kitab tersebut, nak jawab komen-komen tadi. Itu yang diajar ulama ajar itu. Untuk apa? Untuk kita baik sangka dulu dengan penulis, kerana yang menulis ni bukan orang biasa, orang alim. Bukan apa ni, Pak Long pergi jalan jumpa saja tulis kitab. Kerana di jalalati muallifihi, maka perlu kepada takdir kalam dia, kerana dia bukan orang biasa. Faham tak? Itu sepatutnya kita faham dengan semua kalam wali Allah Ta'ala. Kerana dia bukan orang biasa. Masalah dia kamu tak anggap dia
orang yang luar biasa. Kamu anggap dia macam kamu. Tu sebab tu kamu tak mau langsung. Tapi kalam kamu nak juga orang takdir. Tu yang tak tahan. Dia orang panggil orang macam ni, biasanya dia akan bertembung dengan dia punya kaedah dia sendiri. Sebab dia tak ada kaedah. Dia marah bila orang dia kata bila kita takwil kalam ulama, nak takwil sangatlah kalam ni semua. Bila kalam dia tulis orang tak takwil, orang pegang dengan zahir, dia kata tengok. Kami bukan maksudkan begini, dia takwil pula kalam dia. Kita kata jadi ni pening ni. Kalau bincang macam ni, saat masuk, saat keluar, saat jadi bewok, saat jadi keluar jadi apa ni musang, saat keluar ni jadi ketam ni, letih macam ni. Orang jenis macam ni tak boleh nak bincang. Jadi letih kita. Jadi pening kepala. Jadi bila pening kepala buat apa? Kita buat maulid kan. Cok layan. Kena buat-buat ni bukan buat apa pun. Duduk menyalak dalam kereta, buat live sini tu ya. Dia nak buat apa? Dia buat tak layan, senang. Satu. Lepas tu saya kurang setuju sebenarnya. Mereka ni duk ajak debat. Lepas tu ada ustaz-ustaz duk terima debat mereka semua. Sebenarnya bukan bagi kesan apa pun. Dia bagi kesan kepada inat dan juga akan jadi lebih sombong lagi selepas tu. Dia rasa dia betul. Yang patut kita buat apa dia buat tak tahu. Duk ajak. Bukan kita takut. Buat tak tahu. Kita bina generasi kita. Kita pergi mengajak di masjid. Cerita lagi apa semua. Dia duk geger dalam Facebook apa semua. Mampus pergi kat dia. Sebab netizen ni dalam Facebook tu ya. Dia nak kata ni like dia banyak ke apa semua ni. Biar pergi dia. Yang penting kita mengajak lagi. Tenggelam dalam kebun. Habis, tanam. Saya dia apa? Generasi duk keluar. Kita pergi layan, buat ramah mesra, pergi jumpa, buat salam-salam. Tak perlu pun sebenarnya. Orang macam tu tak perlu. Tak perlu nak pergi buat jumpa, buat ramah mesra, kita perlu pergi jumpa mereka, kena gabung balik antara ahli sunnah. Ahli sunnah pun tak perlu nak gabung lah kan. Buat ajar kita ya, senang. Nak pergi buat ni apa, kita menjadi YB pula dah kita ni. Awak ada pilihan raya ke? 5 tahun sekali. Nak kena pilihan raya, nak tentu pilih siapa dia ahli sunnah, ketua ahli sunnah wal jamaah. Tak perlu lah. Orang macam ni buat tak tahu ya. Mereka ni nak tumpang populariti ya. Tumpang populariti Al-Imam Ibn Arabi, rak bagi dia naik. Jadikan ulama-ulama ni sebagai dia punya tangga dia. Sama ada tangga tu tangga yang baik. Sebab bila jadi tangga ni maksudnya tak baik. Tangga ni duduk pijak pijak bila dia nak naik. Bila dia tak tahu, dia nak tersadung kaki. Pijak ni pijak orang bukan biasa-biasa. Dia tak? Betul kita kurang setuju sangat. Kalau komen-komen marah, kita kena buat lawatan ni. Kita pergi buat ni, mungkin mereka ni tak faham. Meluat aku. Pergi jumpa buat apa? Buat tak tahu juga. Buat tak tahu. Baik, terus. Wa Abu Rimsat bayanahu fi ba'di nusakh bi qawlihi wa Abu Rimsat ila akhirih fa hadha baca dah cukup. Wa qawlu ismu rifa'ah bi muhmalatayn wa muhmalatayn bainahuma fa'un wa alifun thumma ta'u ta'nits. Qawluhu bi at-Taymi bayanun li nasabihi ba'da bayan ismihi. Jadi nasab dia daripada Yathribi. Ibn Yathribi at-Taymi ni. Jadi bayanun li nasabihi ba'da bayan ismihi. Nama dia Rifa'ah Ibnu Yathribi. Kemudian At-Taymi. At-Taymi itu adalah nasab dia. Nisab dia. Nisbah. Terus. Wa bi ilayhi qala haddatsana Sufyan bin Waki' qala haddatsana Abi an Sharik an Uthman bin Mawhab qala su'ila Abu Hurairah hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am qala Abu Isa وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. Nah, soalan berkenaan dengan Nabi berkhidab ataupun tidak, jawabnya na'am. Jawapannya, sila. An Utsman. قوله عن عثمان بن موهب بفتح الميم والهاء كما في القاموس تبع للجمع. وقال بعضهم قول بعضهم بكسر الهاء سهو. وقال الكمال ابن أبي شريف وقد أشار ابن حجر في شرح البخاري إلى أنه بكسر الهاء بكسر الهاء موهب موهب أجل معروف خلافه
والمذكور في هذا الإسناد. Jadi yang betulnya mauhab, bukan mauhib. Mauhab maksudnya sahwun, kata ulama. والمذكور في هذا الإسناد نسبه إلى جده لأنه عثمان بن عبد الله بن موهب. Jadi mauhab sebenarnya tu datuk dia. Tapi dia nisbah terus kepada datuk dia. Maksudnya Uthman bin Abdullah bin Mauhab. Betul dia sebut Uthman bin Mauhab. Lepas tu kalau kita perasan balik, tengok kebanyakan yang kalau kata dia akan nisbah kepada yang bukan ayah dia sendiri, dia akan letak alif. Alif apa ni di sebalik, di sebelum ba. Ibn tu. Tapi kalau ayah dia yang sebelah tu, dia akan tulis Uthman ba nun dia bin. Tapi kalau selepas dia bukan ayah dia akan letak alif. Dia akan letak tu hamzah wasal. Ibn tu. Macam Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Maksud tak? Abdullah bin Ubay, dia tulis Abdullah bin Ubay. Lepas tu ibnu Salul. Kenapa ibnu Salul? Salul ni siapa dia, tok wan dia? Tak. Salul tu mak dia. Faham? Jadi Abdullah bin Ubay. Ubay pak dia Abdullah. Ibnu Salul tu nama mak dia. Dan dia anak lelaki kepada Salul. Salul tu nama mak dia. Tu bukan nama tok wan dia. Kita kata Abdullah bin Ubay, Ubay bin Salul. Weh. Ubay bukan bin Salul. Ha? Ubay bin apa? Ubay bin apa tak tahu. Biar pergi ke dia. Nah. Munafik tak tahu apa lebih-lebih. Tapi tahu sanak munafik pula. Nah. Kepala munafik Abdullah bin Ubay kan. Nampak tak? Itu maksudnya. Dan sebagai kebangsaan balik tengok Uthman ibn. Dia rupanya datuk dia, bukan dia. Bukan dia ayah dia. Terus. قالوا قال سئل أبو هريرة أي قال عثمان بن موهب سئل أبو هريرة فعثمان بن موهب روى هذا الحديث في هذا الإسناد عن أبي هريرة ولا يسمى السائل السائل لعدم تعلق الغرض بتعيينه. لعدم تعلق الغرض بتعيينه. سئل أبو هريرة. Jadi فعثمان بن موهب روى هذا الحديث في هذا الإسناد عن أبي هريرة ولم يسمي السائل. Dia riwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah, tapi dia tak sebutkan siapa yang bertanya tadi. Li'adami ta'alluqil gharadi bi ta'yini. Karena tak ada ta'arud gharad. Bukan tujuan dia sekarang ni nak tahu siapa yang tanya. Nak tahu apa yang ditanya tu. Itu dia. Faham? Jadi tak perlu pun untuk nak tanya siapa dia orang tu. قوله هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هل لون شعره وغيره بحناء أو نحوه. وقوله قال نعم أي قال أبو. Jadi adakah Nabi mewarnakan rambut Nabi atau menukarkan rambut Nabi dengan sesuatu seperti dengan apa ni inai dan sebagainya. قوله نعم. وقوله قال نعم أي قال أبو هريرة نعم يعني خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن نعم لتقرير ما قبلها من نفي أو إثبات. Kerana na'am dia akan takrirkan sesuatu yang sebelumnya sama ada nafi ataupun isbat. وما هنا من الثاني. Ini yang kedua yang di sini adalah kerana isbat. ويوافق هذا الحديث ما تقدم من الأخبار الدالة على الاحتضار. وقد سبق الجمع بينها وبين الأخبار الواردة بأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه لأنه صلى الله عليه وسلم خضب في وقت وترك الخضاب في معظم الأوقات فأخبر كل بما رأى. Dia dah syarah sebelum ni kan. Jadi apa ni, hadis yang kedua ini muwafaqah dengan hadis yang pertama tadi, bahawa Nabi berinai. Kalau nak kuatkan hujah tersebutlah, jadi digabungkan di antara dua ini, bainaha wa bainal akhbaril waridah bi annahu sallallahu alaihi wasallam lam yughairi syaibah. Ada hadis yang kata Nabi tidak menukarkan uban Nabi. Ada hadis kata Nabi memakai inai. Digabungkan dengan dua-dua hadis ni apa dia? Kadang-kadang Nabi berinai, kebanyakan waktu Nabi tidak berinai. Itu maksudnya. Qauluhu qala Abu Isa ya'ni nafsah kama marra wa gharadahu ذكر طريق آخر لهذا الحديث وتحقيق نسب عثمان فإنه في الطريق الأول نسب إلى جده فقد اشتمل هذا السياق على فائدتين إحداهما ذكر طريق آخر للحديث وهو أنه
وهو أنه رواه أبو عوانة عن عثمان عن أم سلمة. وأما الطريق الأول فهو أنه رواه شريك عن عثمان عن أبي هريرة، فعثمان رواه عن كل من أبي هريرة وأم سلمة، لكن روى شريك عنه عن أبي هريرة، فهذا هو الطريق الأول. وروى أبو عوانة عنه عن أم سلمة، هذا هو الطريق الثاني. والفائدة الأخرى أن عثمان ابن عبد الله بن موهب فهو منسوب في طريق الأول إلى جدي. Jadi ini faedah sanad lah. Faedah pada periwayatan sanad ni. Jadi apa sebab Imam Abu Isa At-Tirmidzi dia sebut warawa Abu Awana hadzal hadis an Utsman bin Abdullah bin Mawhab faqala an Ummi Salamah. Kenapa dia sebutkan pula sanad yang kedua dalam selepas tu? Tujuan dia kata qarat dia menyebutkan sanad yang lain, tariq al-akhar bagi hadis ni adalah untuk apa? Untuk tahqiq nasab Utsman. Ini Utsman ibnu Abdullah ibni Mawhab. Tujuannya itu yang pertama. Fa innahu fi tariqil awal nusiba ila jaddi, kerana jalan yang pertama dinisbahkan pada datuk dia saja. Dan faqad ishtamala hadha as-siyaq ala faidatain ihdahuma, dan pada siyak ini ada terdapatnya dua faedah. Yang pertama menyebutkan jalan yang lain bagi hadis. Maksudnya hadis ni ada riwayat yang lain lagi, bukan satu riwayat saja. Wa huwa annahu rawahu Abu Awanah an Utsman. Di sini hadis ada riwayat sabda Syarik an Utsman. Nah, ini Abu Awanah an Utsman yang kedua. An Ummi Salamah. Wa amma tariqul awwal fa huwa annahu rawahu Syarik an Utsman an Abi Hurairah. Manakala riwayat yang kedua pula fa Utsman rawahu an kullim min Abi Hurairah wa Ummi Salamah. Maksudnya Utsman ibni Abdullah ibni Mawhab dia ada dua orang dia ambil. Sayyidatina Ummu Salamah dengan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia ambil dua jalan. Dan lakin rawa Syarik anhu an Abi Hurairah. Tapi Imam Syarik ambil daripada Utsman ibni Abdullah bin Mawhab dan dia ambil dengan Abi Hurairah. Fa hadha huwa tariqul awal. Manakala Abu Awanah pula ambil daripada beliau, yakni Utsman bin Abdullah bin Mawhab, dan beliau mengambil daripada Ummu Salamah. Fa hadha huwa tariqus tsani. Fal faidatul ukhra anna Utsman ibnu Abdullah ibni Mawhab fa huwa mansubun fi tariqil awal ila jaddihi. Itu ya. Yang faedah yang kedua kita dapat tahu jalan yang pertama, riwayat yang pertama pada hadis yang kita baca tadi ini, itu disebutkan nama Utsman tadi disambung dengan datuknya terus, tidak disambung dengan nama ayahnya. Manakala riwayat kedua disebut nama ayahnya pada ketika itu, sekali dengan nama datuknya. Ini faedah kita mengetahui tentang sanad dalam pengajian hadis. Terus. Qalu wa Abu Awanah bi muhmalatin wa wawin thumma nunin ba'da al-alif. Wa fi akhirih ta'u at-ta'nits ka sa'adah. Ismuhu al-Waddah al-Wasiti al-Bazzaz. أحد الأعلام سامع قتادة وابن المنكدر ثقة ثبت خرج له الستة. وقالوا هذا الحديث أي الذي هو هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. نعم. وقالوا فقال عن أم سلمة أي فقال عثمان عن أم سلمة التي هي أم المؤمنين وزوجة أفضل الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. اسمها هند بنت أبي أمية تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بها في شوال وماتت في شوال. Nah, dalam apa munasabah beliau kan. Nama beliau Hindu bin Abi Umayyah, nama Sayyidatina Ummu Salamah. Yang Nabi datang meminang beliau setelah wafatnya Abu Salamah. Abu Salamah suami Sayyidatina Ummu Salamah yang pertama adalah saudara sesusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasulullah datang bagi ucap takziah kepada beliau. Kemudian Nabi kata moga-moga Allah menggantikan dengan yang lebih baik daripadanya. Sayyidina Ummu Salamah kata tak ada yang lebih baik pada Abu Salamah. Lepas tu dengar Nabi nak pinang dia. Lepas tu baru dia tahu kata ya rupanya memang ada yang lebih baik pada Ummu Salamah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Sayyidatina Ummu Salamah orangnya cantik. Saya ingat. Cuma kalau tengok balik Nabi, semua isteri Nabi semua janda.
kecuali Sayyidatina Aisyah seorang je. Maksudnya Nabi SAW berkahwin bukan kerana nak nafsu saja, bukan kerana nak mengikuti dengan perkara tersebut, kerana Rasulullah. Jadi kalau kata nak kahwin, kalau kata Nabi sebenarnya dibenarkan kepada Nabi untuk kahwin dengan anak dara, semua senang. Kalau pilih kan selepas Sayyidina Khadijah ataupun sebelum masa Sayyidina Khadijah lagi, Allah Ta'ala dah pilih kepada Nabi SAW dengan isteri Nabi SAW dengan janda, bukan dengan anak dara, kecuali Sayyidina Aisyah. Yang lain semua janda. Kerana semua ada sebab. Kalau tengok balik, yang ni ada hubungan dengan kabilah ni, ada hubungan dengan keluarga ni, dan kemudian untuk menjaga anak-anak Nabi seperti Sayyidina Saudah. Sayyidina Saudah badannya besar, dan riwayat kata berkulit gelap, dan itu isteri Nabi yang kedua setelah Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Untuk apa Nabi berkahwin dengan Sayyidina Saudah? Untuk menjaga anak-anak Nabi yang kecil-kecil. Dan Sayyidina Saudah sendiri dalam riwayat yang meminangkan Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah. Dan Sayyidina Saudah jugalah yang memberikan waktu harinya kepada Sayyidina Aisyah. Waktu Sayyidina Rasulullah SAW hampir wafat, sepatutnya hari itu ke rumah Sayyidatina Saudah, tapi Sayyidina Saudah berikan waktunya kepada Sayyidina Aisyah. Dan Nabi pernah berkehendak untuk menceraikan Sayyidatina Saudah, kerana dah orang panggil mungkin Sayyidina Saudah dah tua pada waktu tersebut. Jadi Sayyidina Saudah kata, ya Rasulullah, jangan diceraikan beliau kerana beliau tidak mau nanti digugurkan dia daripada ummahatil mukminin. Dan saya pun tidak memerlukan lagi kepada lelaki dan sebagainya. Cuma ingin berada dalam tampuk kemuliaan tersebut saja. Maka Nabi tidak menceraikan beliau. Dikekalkan beliau dalam kedudukan tadi. Karena kalau dah cerai tadi, itu hak Rasulullah SAW. Dan kalau dah tua, maksudnya kalau pergi ada daur sampai waktu kepada Sayyidina Saudah, mungkin tak samalah dengan isteri-isteri yang lain ni. Yang Sayyidina Saudah dah tua dan sebagainya. Tapi Sayyidina Saudah kata, tak apalah, saya gugurkan hak saya tu. Yang penting saya nak duduk di bawah ummahatil mukminin. Jadi ummahatil mukminin tu, ummul mukminin, duduk di bawah tanggungannya Nabi SAW. Itu satu kemuliaan besar. Ini Sayyidatina Saudah radhiyallahu ta'ala anha. Terus habis حدثنا وبه قال حدثنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهذام عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهذامة امرأة بشير بن الخصاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه رادع من حناء أو قال رادع شك في هذا الشيء. Jadi dilihat di sini kata rambut Nabi berinai setelah Nabi keluar daripada tempat mandi. Kata dilihat gitu. Kita tengok dia punya syarahan dia. قوله إبراهيم بن هارون البلخي كان عابدا زاهدا صدوقا ثقة روى عن حاتم بن إسماعيل خرج له الحكيم الترمذي وغيره. فقوله النضر بالمعجمة dalam sini disebut rawa anhu mana tu? Kharraja lahu al-Hakim at-Tirmidzi. Hakim at-Tirmidzi. Tapi yang kata Imam Nawawi, kata Syekh Muhammad Awam sahab yuqal rawa anhu. Rawa anhu Hakim at-Tirmidzi, bukan kharraja lahu, tapi meriwayatkan daripada beliau. Okey, terus. وقالوا ابن زرارة كعجالة بزي وراءين بينهما ألف ثم تاء التأنيث. أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال إنه مجهول وقال ابن حجر مستور. خرج له المصنف في الشمائل فقط. Musannif keluarkan dalam Syama'il saja Ibn Zurarah. Nadr bin Zurarah dalam Syama'il saja. Dalam Jami'-nya tidak ada. Terus. قالوا عن أبي جناب بجيم مفتوحة فنون فألف فموحدة كسحاب. وفي نسخ خباب بمعجمة مفتوحة فموحدة مشددة. وفي أخرى حباب بحاء مهملة مضمومة فموحدة مخففة. وفي أخرى حباب بفتح الهاء المهملة والتشديد الموحدة. واسمه يحيى بن أبي حية الكلبي
محدث مشهور ربما ضعفوه Da'afuhu. ضعفوه. Ada sebagian ulama dalam mendhaifkan beliau, mengatakan beliau dhaif. Jadi dibaca dengan banyak, ada riwayat kata janab, ada riwayat baca khabbab, ada riwayat kata hubab, ada riwayat kata habbab. Ada baca dengan ha, ada baca dengan jim. Tapi yang tepat yang baca oleh ulama dia sahab, macam apa ni? Janab dipanggil. Terus anil jahzam. قوله عن الجهذمة كدحرجة بجيم وذال معجمة صحابية غير المصطفى صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها ليلى. Patutnya jahdamah. Dia kata dahrajah bijim zal wa zalil mu'jamah. Kaza dia kata wal ma'ruf bidalil muhmalah. Yang ma'ruf dengan dal muhmalah. Yani jahdamah, bukan jahzamah. وقوله Sahabiyah, beliau perempuan, no? Jahdamah ni. Dan Jahdamah imra'ati Bashir bin Khasasiyah. Sahabiyah ghayyara al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ismaha fasammaha Laila. Namanya Jahdamah. Kemudian Nabi tukar nama dia kepada Laila. وقول امرأة بشير كبديع بموحدة ومعجمة كان اسمه زحما فغيره صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا. وقول ابن Nama dia Zaham. Jadi ini ada contoh orang-orang yang ditukar namanya kepada Bashir. Ada orang yang Nabi tukar nama, dia tak mau tukar. Ada seorang nama dia Hazn, Nabi tukar kepada Sahal. Ini datuk kepada Sayyidina Sa'id bin Musayyib, kalau tak silap. Sa'id bin Musayyib, datuknya nama Hazn, nama sedih. Maksud nama dia tu sedih, susah. Dan Nabi tukar kepada Sahal, senang. Nabi kata anta Sahal. Dia kata la ughayyiru ismi. La ughayyiru ismi ya Rasulullah. Saya takkan tukar nama aku yang dah dibubuh oleh pak aku. Lepas tu kata Sayyidina Sa'id, dia kata sentiasa dalam keluarga kami ni sedih selepas tu. Sebab dia tak mau tukar juga, dia sombong. Keluarga kami ni bersedih terus lepas tu. Macam-macam masalah. Kerana dia tak tukar nama dia. Rasulullah suruh tukar, tak mau tukar. Kerah juga nak pegang dengan nama dia. Dah kali teruk keluarga tu. Taklah keluarga ni lah, sebab Sayyidina Sa'id bin Musayyib dalam tu orang sakan lah. Cuma kata Sayyidina Sa'id berlaku yang apa ni, macam-macam kesedihan dalam keluarga kami. Sebabkan kerana dia tidak mau tukar nama dia. Terus. Jadi boleh tukar nama, nah? Dan ada hukum bab tukar nama ni, ada yang jadi wajib tukar nama. Kalau niat apa ni, kalau maksudnya tidak baik, maka hukumnya wajib tukar nama. Ada yang maksudnya tak ada, maka sunat tukar nama tersebut. Ada yang harus tukar nama. Kalau nama dia dah baik, kemudian nak tukar kepada nama yang baik juga maksud dia, maka hukumnya harus. Seperti orang Indonesia buat. Kalau mereka turun apa ni, balik daripada haji akan biasanya tukar nama baru. Seolah-olah macam kelahiran baru. Itu adat orang Indonesia. Sebelum pergi haji nama lain, balik haji nama lain. Dia akan buh nama baru. Jadi apa ni, itu sunnah. Apa ni, harus ditukar macam tu. Baik, terus. وقوله ابن الخصاصية كالكراهية بقاء معجمة وصادين مهملتين بينهما ألف ثم تحتية مخففة. Qasasiyah, bukan qasasiyah. Jangan baca qasasiyah. Li'annahu huwa riwayah kama sarrahu bih. Kerana ini riwayat, baca begitu. Wa fi akhirih ta'u ta'nis nisbatun ila qasasiyah ibni Amr ibni Ka'b ibni al-Ghitrif al-Akbar wa huwa ummu jaddihi al-a'la Dabari ibnu Sadus ismuhu Kabshah wa wahima man qala innaha ummuhu innama hiya jaddatuh. Cerita pasal sanad, dan ialah nasab keluarga beliau. Terus qauluhu qalat ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih innama qaddamati al-musnida ilaihi wa huwa dhamiru ifadatan firadiha birru'yah. Dia mendahulukan musnad ilaihi wa huwa dhamir ana ra'aitu. Dia tak sebut ra'aitu Rasulullah, ana ra'aitu. Kenapa didahulukan musnad ilaihi dia? Wa huwa dhamir
ifadatan firadiha birru'yah, untuk nak beritahu kata dia seorang-seorang je tengok. Ana ra'aitu. Tu itu. Saya seorang-seorang tengok. Maksudnya gitu. Qauluhu. Wa qawlu yakhruju min baiti al-jumlatu halun min al-maf'ul. Wa qawlu yanfulu ra'sah ay min al-ma'i bidalili qawliha wa qad irtasal ay wal halu annahu qad irtasal. Wa fi nusakh hasful waw. Nabi yanfudu ra'sahu ay min al-ma'. Maksudnya apa ni, air tadi mengalir turun daripada rambut Nabi SAW, yang daripada selepas Nabi mandi. Wa fi nusakhi hazful waw wa yanfudu ra'sahu. Wa qad tamassaka bihadha man dhahaba ila adami karahati nafdil ma' at-taharah min wudu'in wa ghaslin. Nafdil ma' maksudnya apa dia? Ini dikeringkan maksudnya. Nafdil ma' maksud dikeringkan pada waktu tersebut. Macam itulah. Faham? Dielak rambut Nabi SAW pada waktu itu. Jadi di sini kata ulama, sebahagian ulama memegang dengan pandangan tidak makruh seseorang tadi mengeringkan air basuhan suci dia, air bersuci dia daripada wudu ataupun mandi. Sebahagian ulama makruh lah kan, sebab kita dah ni kan ni asar wudu, kita keringkan, makruh. Sebahagian ulama kata berpegang dengan dalil ni, kata Nabi menunjukkan bahawa boleh untuk kita, tidak makruh kalau kita mengeringkannya. Wa ujiba bi annahu li bayanil jawaz fala yadullu ala adamil karahah. Sebagian lagi ulama kata tak, dia hanya Nabi nak beritahu tentang harus sahaja benda tu, tapi tidak menafikan makruh. Kerana benda tu harus tapi makruh. Harus tapi makruh, ya boleh berlaku. Qauluhu. Qauluhu wa bi ra'sihi rad'un ضبطوه في كتب اللغة والغريب بمهملات كفلس. ضبطوه في كتاب ضبطوه في كتب اللغة والغريب بمهملات كفلس برأسه رد, dengan muhmalat, semua muhmalah ra dal ain. Terus muhmalat maksudnya tak ada titik, tak ada titik. Ada yang baca dengan radghun dengan ghin mu'jamah. Wa fi ba'd an-nusakh min hinna'in bil mad wa tashdid. Hinna, dengan mad iaitu hamzah di belakang kemudian ada syaddah. Qala al-Qustulani ittafaqa al-muhaqqiqun ala anna radgha bil mu'jamati ghalatun fi hadha al-mawdi'. Jadi kata sebab ittafaq muhaqqiqun, para muhaqqiqun mengatakan bahawa bacaan dengan radghu bil mu'jamah dengan ghin ini ghalat, salah pada bab ini, fi hadha al-mawdi', pada tempat ini, li itbaqi ahli al-lughah ala annahu bil muhmalah. Kerana itba' ahli lughah, untuk kerana mutabaqah dengan ahli lughah. Karena rad'un yang tepatnya, bukan radghun. Latkhun min za'faran. Latkhun min za'faran. Baik. Wa qala al-Hafiz Ibn Hajar ar-rad'u bi muhmalah as-sabghu. Kalau latkhun maksudnya apa? Kalau rad'un maksudnya latkhun. Radghun ni maksudnya latkh. Latkh maksudnya apa? Macam dilemparkan, dipercikkan macam tu. Tapi kalau kata apa ni, rad'un dengan muhmalah maksudnya sabghu, maksudnya dicelup. Wabil mu'jamah tinun raqiqun. Kalau baca dengan radghun maksudnya dengan maksud tinun raqiq, iaitu apa ni, tanah yang nipis. Wa fi ibaratin kathirun, dalam ibarah ni ada kathir, wa nahwuhu fil mughrib, lakin yuqadhu min kalami ba'd asy-syarihin anna hadha al-farqu min haythu aslu al-lughah wal muradu minhuma huna wahid wa huwa asaru sabghi wa tibin. Jadi sebahagian syurah mengatakan bahawa perbezaan ini pada aslul lughah. Asal lughah berbezalah. Kerana asal lughah rad'un maknanya sabghu, celupan. Asal maksud radghun maknanya adalah tinun raqiq, tanah yang nipis. Tapi dimaksudkan di sini dengan satu maksud saja, iaitu sabghun wa tibun. Maksudnya dicelupkan. Jadi kata ulama sebagian kata radghun pun boleh juga kalau kata dengan maksud tersebut. Maksud yang sama dengan rad'un. Terus
قوله شك في هذا الشيخ، شك في هذا الشيخ يعني شيخه المذكور أول السنة وهو إبراهيم بن هارون. وفي بعض النسخ الشك هو لإبراهيم بن هارون، ومآل النسختين واحد، وهو أن إبراهيم بن هارون شك فيما سمعه من النضر بن زرارة، هل قال ردع أو ردغ، ومآل الطرفي الشك واحد أيضا، لأن المراد بهما واحد كما علمت. Baik, siapa yang syak ni? Syekh ni siapa dia? Ibrahim. Ibrahim ibn Harun yang pertama. Haddatsana Ibrahim ibn Harun qala haddatsana Nadr ibn Zurarah an Abi Jana' an Iyad ibn Laqid an Al-Jahzamah. Siapa dia yang syak ni? Syak ni Ibrahim ni yang mula-mula sekali. Guru kepada Imam Bajuri, Imam Tirmizi. Qauluhu. Syak apa dia ni? Syak perkataan rad'un kan rad'un. Maksudnya Sayyidina Nadr fi masami'ahu minan Nadr, yang dia dengar daripada Nadr. Nadr sebut rad'un ke rad'un, maka dia pun tulis rad'un au qala rad'un, rad'un au qala rad'un. Au tu masyakkar rawi. Kataan au biasanya dalam hadis maksudnya syak rawi. Rawi tadi syak sama ada mana satu pendengaran dia. Yang tepat. Terus وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذوبا، أو قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. Jadi satu lagi dalil menunjukkan bahawa para sahabat menyimpan asar Nabi SAW. Kerana Anas bin Malik ada rambut Nabi yang disimpan oleh beliau. Terus baca hadis, baca riwayat. Qawluhu Abdullah ibn Abdul Rahman ay al-Hafiz as-Sabtu alim Samarqand sahibul Musnad al-Mashhur. Qala Abu Hatim huwa imam ahli zamani kharraja lahu al-jama'ah. قالوا عمرو بن عاصم أي الحافظ. قال كتبت عن حماد بن سلمة 11,000 حديث. وقال ابن حجر صدوق في حفظه شيء. صدوق في حفظه شيء. coba baca. صدوق في حفظه شيء. وروى عن maksudnya ini jarah lah. Jarah. روى عن خلق كثير. Banyak. Ulama dia riwayat ramai di kalangan ulama, antaranya Syu'bah wa anhu al-Bukhari, dan Imam Bukhari ambil daripada beliau. Dia riwayatkan daripada ramai a'immah, antaranya Imam Syu'bah wa anhu al-Bukhari, dan Imam Bukhari mengambil daripada beliau. Daripada Amr bin Asim, kharraja lahu jama'ah. Qawluhu Humaid ay tawil. Qawluhu qala ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhduba ay bil hinna'i wal katam kama fi riwayat al-Bukhari. Jadi Nabi berinai dengan hinna dan katam, dan riwayat sebut itu. Qauluhu kita dah baca sebelum ni dah. Ini semua ulangan balik kepada takhrir kepada bab ini. Qala Hammad ila akhirih hadhihi riwayatu li Hammadin bi tariqin ghairi tariqis sabiqi. Jadi riwayat ini bukan riwayat yang sebelum ini. Ada riwayat Imam Hammad lagi sebelum ni. Tengok masalah ni. Cari balik film-film ni kan. Tengok balik. Baik, qauluhu Abdullah ibnu Muhammad kana Ahmadu wa ibnu Rahuyah yahtajjani bih. Kedua-dua mereka ni berhujjah dengan al-Imam Abdullah bin Muhammad. Lakin qala Abu Hatim linul hadis. Qala Ibnu Khuzaimah la ahtajju bih. Ibnu Khuzaimah kata saya tidak berhujjah dengan beliau. Kharraja lahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Qauluhu Ibnu Aqil ka dalil, aqil dalil. Cara baca dia. Yang baca Uqail, baca Aqil. Qauluhu qala ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik maqduba. Saya pernah melihat rambut Nabi SAW di sisi Sayyidina Anas berinai. Hadhihi riwayatu, terus
هذه الروايات قد حكم جمع بشذوذها. Hadis ni dihukumkan oleh kebanyakan ulama dengan syuzuz, dengan jamaah ulama kata hadis ni syaz. Wahina idzin. حينئذ فلا تقاوم ما في صحيحين. Jadi hadis ini tidak boleh untuk kita nak gabungkan atau nak bandingkan dia dengan sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Min turqin katsirah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaghdab. Karena Nabi tidak berinai. Jadi tak boleh nak muqawamah. Tak boleh kita nak bandingkan kata ni hadis ni ada hadis ni tidak berlaku padanya syaz. Syaz maksud dia apa? Mukhalafatu thiqah mimman awsaq minhu. Karena berlaku perbezaan ataupun percanggahan di antara yang thiqah dengan yang lebih thiqah daripadanya. Karena hadis riwayat Imam Bukhari lebih kuat. Walam yablugh shaybuhu awan al-khidabi. Tak sampai pun uban Nabi yang memerlukan untuk diinaikan. Wa yumkinu kaunul qidabi min Anasin. Jadi kemungkinan yang menginaikan tadi bukan Nabi, tapi Sayyidina Anas bin Malik yang menginaikan rambut tersebut untuk menjaga rambut tadi daripada rosak. Wa yadullu lahu ma fi riwayat ad-Daraqutni. Bacanya Daraqutni, no? Jangan baca daru, baca dara. Dalam semua keadaan. Fi riwayati, jangan baca fi riwayati dari Qutni, tak, Daraqutni. Adal Mustafa sallallahu alaihi wasallam tak pun apa tu terus Adal Mustafa sallallahu alaihi wasallam lama mata khadiba man kana indahu syai'un min sya'rihi yakuna abqa lahu. Qad taqaddama al-jam'u baina riwayat. Jadi dalam riwayat Imam Daraqutni disebut bahawa setelah Nabi wafat, maka orang-orang yang mempunyai rambut Nabi maka akan menginaikan rambut Nabi. Itu jelas sebut. Kata memang ada sahabat yang menginaikan rambut Nabi. Ini riwayat Imam Daraqutni. Yakuna abqa lahu, untuk mengekalkan rambut tadi. Itu kata apa ni, orang yang simpan rambut Nabi di Masjid Sayyidina Hussein, dia pernah sebut dalam ada satu maqta' video tu, dia sebut kata rambut ni biasanya kalau digugur daripada kepala kita, daripada seseorang, dia boleh kekal 60 tahun rambut. Tapi rambut Nabi, dan lepas 60 tahun dia akan hancur. Beza dengan rambut Nabi SAW, dia kata 1000 tahun lebih rambut tadi berpisah daripada badan Nabi, tapi masih tidak berlaku apa-apa perubahan. Macam tu juga. Ada sebahagian rambut yang katanya sampai panjang, dia makin memanjang. Sebab tu yang ramai ada yang boleh dapat rambut Nabi lagi tu. Kenapa? Kerana dikerat rambut tu pada setiap satu masa, mereka akan basuh rambut tu pula, dan mereka akan bakar. Bertry bakar. Kalau bakar, maksudnya takut orang curi rambut tu apa semua sekali kan. Jadi nak test dia macam tu lah. Tiap-tiap tahun mereka, ataupun ada musim tertentu, mereka akan mandikan rambut tu, basuh rambut tu dan ditadah air tu, air rambut Nabi SAW tu. Pernah lah sampai ayat tu sini. Ada lah ayat tu. Tak tahu ada atau tak ada. Air mandian apa ni rambut Nabi. Saya ambil di Jordan Syekh Fawaz Tabak, cucu Nabi juga. Dia bagi hadiah air rambut Nabi itu yang diambil daripada Uzbekistan ke daripada mana, Rusia ke apa, dia hantar. Dia ada simpan rambut Nabi, dan dia akan hantar kat masyayikh, kat guru-guru ni. Kemudian rambut tu akan dikerat. Sebab dia rambut tu dia akan keluar, dia akan jadi bercabang. Rambut tu dia akan tumbuh panjang, jadi panjang rambut tu, dia hidup. Jadi pada setiap masa mereka akan potong sikit, bagi hadiah ke orang. Bagi hadiah kat tok guru lah biasanya, hadiah kat tok guru ni rambut Rasulullah. Dan mereka akan mandikan, kemudian mereka akan tadah air mandian tu, lepas ni mereka akan bakar. Mereka akan test bakar, tengok. Kalau terbakar, maksudnya ni bukan rambut Rasulullah. Rambut Rasulullah tak terbakar. Tak terbakar. Kalau dibakar dengan api, tak akan kesan apa. Tak terbakar. Dan kemudian apa ni, dia memanjang tu ya. Kemudian tidak ada bayang. Tak ada bayang. Bila disuluh, tak ada bayang di belakang. Terus. Khatibatun fil matamih wa ghairi an al-khidab bil asfar mahbub li'annahu subhanahu wa ta'ala ashara ila madhihi biqawli innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurru an-nazirin. Baik. Jadi di sini disebut dalam matamih bahawa berinai dengan warna kuning, kekuningan ini adalah disukai. Karena Allah Ta'ala memuji warna kuning. Dalam Quran Allah Ta'ala kata innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurrun nazirin. Maksudnya warna kuning macam tu disukai oleh mata melihatnya. Ya, macam tu.
Kemudian wa nuqila an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna man talaba hajatan bina'lin asfara qudiyat. Siapa yang nak menuntut satu hajat, dia ada hajat tertentu, kemudian dia pakai kasut warna kuning. Kasut kuning tu kuning macam mana? Kuning macam kulit tu. Kuning kulit tu. Kan? Tu warna macam kasut saya tu. Kasut warna kuning kan. Pakaian tu insya-Allah ditunaikan hajat kita. Di anna hajata Bani Israel qudiyat bijildi asfar. Karena hajat Bani Israel tertunai dengan kulit binatang yang warnanya kuning. Kulit lembu warna kuning. Kulit lembu tu. Kan ada cerita kan kulit lembu ni. Kan bila Bani Israel ada orang mati di kalangan mereka, nak tahu siapa yang pembunuh ni, maka Nabi Musa AS diarahkan untuk cari lembu, untuk dipukul dengan ekor lembu tadi kepada si mati, untuk dia bangun cerita balik siapa yang bunuh dia. Yang bunuh dia tu main report tu lah, report tu. Dia main report, rupanya dia yang bunuh. Dia nak harta warisan lebih kurang itulah. Kerana nak harta lah ni. Jadi Nabi Musa AS arahkanlah kepada kaum Bani Israel untuk cari lembu. Itu yang mereka main-main tu, mereka kata lembu takkan biar betul. Takkan dengan lembu kot. Ni dengan Nabi pun nak komplain. Sebab tu ni antara adab mereka yang buruk dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bila Nabi Musa bagi tahu dia betul ke? Macam tu. Tu kita dengan tok guru jangan macam tu. Tok guru tata dia. Alif. Ya, tok guru tata. Dia buat syok sangka pula. Yang tok guru ni bukan main serius lagi. Dia adalah waktu dia melawak. Kan, betul melawak dia akan habaq, dia melawak dia kan betul terus dia habaq, dia bohong tu. Ya. Dia melawak dia adalah alamat dia tu, kita kena tahu. Orang panggil apa, ekspresi muka orang tu ketika dia cerita. Jangan betul kita ni pun. Orang ni kalau dia nak cong sikit, dia ada buat ekspresi muka dia tu. Kita boleh cam kata dia ni muka dia tak betul. Ni kawan dah serius gila cerita. Tak berani. Lepas tu anak murid pula. Orang macam apa ni? Boleh bertikai pula. Tak percaya kat kita. Tak ada. Sebab tu kita kena dengar je sampai ustaz tu, tok guru tu beritahu kata, tak, saya melawak tadi. Tapi sebaiknya jangan buat macam tu lah, selalu tak elok. Itu tidak tidak beradab juga tu sebenarnya. Tapi kadang orang pengen nak melawak apa semua biasalah. Tapi anak murid ada kadang-kadang yang jenis tu. Kalau tak abang dia percaya semua. Ada jenis tu. Macam mana? Sebab tu kadang kita kena tahu bahasa kaum. Bahasa logat negeri tu kena tahu. Dia perli orang Kelantan lain dengan perli orang Kedah. Saya rasa Kedah punya perli pedih gila tu. Perli orang Terengganu beza juga dengan perli orang Kedah. Tahu orang Terengganu ada perli-perli tak? Orang Terengganu jenis betul. Jenis kalau puji pun betul, kalau tak betul pun betul. Macam tu kah? Tak pun noh. Tak. Ada satu, kan saya selalu cerita ni kan. Ada orang yang tak faham bahasa Kedah ni. Saya pernah pergi jalan, jumpa kawan pergi jalan. Kawan ni orang negeri, satu negeri lah, tak masuk tahu negeri mana. Jumpa dia, sembang. Lepas tu, jom lah. Jom, kami pergi dulu. Dia pun buat teruk. Ana nak balik rumah ni. Kalau aku ajak hang pun. Yang kita dalam hati ialah, aku nak ajak hang pun, kalau hang ikut pun teruk kat aku kata. Kalau tiba-tiba dia kata, boleh ke Ana tak nak kerja apa? Pening kita waktu tu. Rupanya tak faham. Kenapa jadi macam tu? Kerana tak bercampur dengan orang. Itu masalah. Satu, kita tak pernah tengok ekspresi muka orang. Orang panggil betui-bendui. Ini betui-bendui ni kena tipu. Hak tu yang scammer telefon bagi duit terus. Jadi betui-bendui. Tu oi, memang saya ada ni. Memang kad kredit saya dah hilang. Dia tak pernah pakai kad kredit pun. Dia pun tahu. Lepas tu dia buat teruk. Ya ke? Kad kredit saya. Kalau cik nak selamat baru ni, okey, ni alamat dia, orang masuk duit dia. Jam tu. Orang tutor tu kenal ni. Sebab tu kena tahu juga permainan bangsa dan juga ekspresi muka orang tu semua kena reti. Tu orang panggil apa tu ilmu pengalaman. Maksudnya kena duduk dengan orang.
Nak tengok orang tua-tua ni dia perli ke dia nak puji kita waktu tu. Kena tengok. Ni orang duk perli dia kata puji. Macam kemas entah. Dia pun ustaz kata saya kemas. Padahal orang Kedah kalau kemas entah noh. Tu tahu dah kata nak perli tu. Itu bukan kemas pun. Entah kemas noh. Dengar kata entah kemas pun. Dia pun duk. Tu orang belah Johor. Selalunya macam tu. Ya. Kena reti kalau orang perli kita, kena reti. Jangan sampai macam tu. Kadang ada orang ni dia tak mak, dia bukan nak dia nak puji kita pun, dia saja nak perli. Nak bagi kita rendah diri ya. Kita rendah diri sikit. Jangan terlalu makan sangat dengan puji. Kena macam tu. Ya. Kalau dia nak puji, dia buat cara lain. Dia ada cara puji dia. Dia ada ekspresi muka dia, dia ada ayat guna dia apa semua sekali tu. Tu daripada mana nak dapat tu? Daripada pengalaman, duduk dengan orang. Sebab tu baru kita reti nak muamalah dengan kaum ni. Kalau tidak nanti kita tak tahu masyarakat di tempat kita tu duk perli kita ke duk puji kita waktu tu. Yang kita duk sangka dia puji kita. Umpamanya dia jelas duk perli kita waktu tu. Tapi kita dah betul. Duk ingat kata orang semua pakai duk puji kita waktu tu. Padahal orang tak suka. Kena reti, kena tahu dengan alam ni, kedudukan umat ni macam mana, kena tahu. Wa kana Aliun yarghabu fi lubsin ni'al as-sufri. Sayyidina Ali suka memakai kasut yang ni'al ataupun capal warna kuning. Lianna as-sufrata min al-alwan as-sarrah. Karena sufrah ni warna kekuningan ni adalah warna yang menggembirakan. Kama asyara ilaihi jumhur mufassirin. Yang disebutkan oleh jumhur mufassirin. Wa qala Ibnu Abbas as-sufratu tabsutu an-nafsa. Sufrah ni akan menggembirakan jiwa. Wa tazhabul hamma, dan akan menghilangkan kedukacitaan. Itu warna kuning. Kuning ni bukan kuning terang, kuning baju Tok Sami tu. Hak Nabi larang warna kuning dalam baju yang Nabi suruh tukar warna kuning tu, yang kuning yang terlalu terang. Dan kemudian kata Syekh Yusri, kerana zaman dulu dia dicelup dengan za'faran. Biasanya kalau dicelup dengan za'faran, dia keluar warna kuning tu jadi terang. Bila terang, maka dia akan jadi berbau pula waktu tu, sebab bau dengan celupan za'faran tadi. Kerana berbau tu, berbau dan juga warna dia yang terlalu menyakitkan mata. Tapi kalau warna kuning yang biasa, macam kuning yang raja-raja pakai, kuning apa dia, kuning apa dia? Kuning diraja tu kan. Kuning tu, yang tu kita tengok tak sakit mata, malah nampak sesuai, nampak cantik dan sebagainya. Betul tak? Adakah warna kuning tu yang dilarang? Tak. Warna kuning dilarang ni kerana ada sebab yang lain. Kerana warna tu mungkin kerana terlalu menyakitkan mata. Yang kedua kerana bau dia yang busuk, yang menyebabkan dia terkesan dalam majlis pada waktu tu. Tu Nabi suruh tukar baju. Faham tak? Lepas tu kata Masyaikh kita bila sebut tu, kenapa macam mana Syekh Yusri boleh keluar pandangan macam tu? Kerana melihat kepada wakil zaman tu celupan dia dengan warna yang berbau. Beza dengan zaman lah. Zaman lah kalau celupan dah tak berbau dah. Dan warna kuning tadi, kuning dimaksudkan kalau menyakitkan mata kita. Faham tak? Wa naha Ibnu Zubair wa Yahya bin Abi Katsir an libasin ni'al as-sud li'annaha tahummu. Imam Ibnu Zubair dan juga Yahya bin Abi Katsir melarang menggunakan kasut warna hitam kerana dia akan menyebabkan jadi sedih. Kasut hitam. Wa qala Ibnu Jarir fil Fatawi, Ibnu Jarir sebut dalam kitab fatwanya, wa jaa ya ma'syaral ansar hammiru aw saffiru. Wa khalifu ahlal kitab wa kana Utsman yusaffir. Yusaffiru. Dan yang ini masuk bab apa ni? Ini masuk balik bab berkenaan dengan rambut balik. Ni. Jadi dalam fatwa ni kata, wahai orang-orang Ansar, memakailah warna merah ataupun pakailah warna kuning. Itu pada apa? Pada rambut. Jadi jangan duk campur dengan kasut pula ni. Yang ni pakailah kasut merah dan pakailah kasut kuning. Berbezalah dengan ahli kitab. Ahli kitab zaman dulu dia pakai kasut warna-warna ni ke? Tak pakai warna ni ke? Tak, ni cerita berkenaan rambut balik. Pakailah rambut inaikan dengan warna merah ataupun inaikan dengan warna kuning. Wa qalifu ahlal kitabi, dan berbezalah dengan ahli kitab. Wa kana Utsmanu yusaffiru. Sayyidina Utsman menguningkan rambut beliau. Jadi dia pakai dengan inai warna kuning. Babu ma jaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti rehat sat.
dalam 15 minit. Beda-beda nak pembetui pinggang.